Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah al-mutasarrifi fil mulki wal malakut, al-baqi alladhi la yafna wa la yamut, al-qaili fi muhkami tanzilih, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un. Wassalatu wassalamu ala sirajil munir wa hadil bashariyah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat saya Fadil Ustaz Abdul Mu'ti Baharuddin, sahabat lama ni kan, berpisah daripada sekolah, jumpa dalam alam maya lagi setakat ni, tak berjumpa lagi secara bersemuka. Kena jumpa tu Ustaz. InsyaAllah. Seterusnya tuan-tuan guru, para asatizah, alim ulama, muslimin muslimat, rakan-rakan yang bersama-sama dengan program daurah kita pada pagi ini ataupun pada hari ini. Pertamanya, terima kasih kepada pihak Pusat Talaqi Seremban 2 atas kesudian untuk menganjurkan daurah ini, khususnya buat sahabat saya Ustaz Abdul Mu'ti. Cadangan yang memang ad hoc betul lah, seminggu kan. Saya ingatkan jangka mungkin ambil masa yang lama juga nak on program ni, tapi Alhamdulillah sebab nak on program faraid pusaka ni sebenarnya bukan satu perkara yang mudah, nak kumpulkan orang dan sebagainya. Tetapi kalau Ustaz Mu'ti boleh dapat mencecah 40 orang ni, Alhamdulillah tahniah kepada tuan-tuan kerana dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu walaupun secara alam maya ini, secara online ini, tapi pasti ada hikmah-hikmah yang terbaik lah. Dan saya dapat maklumat tadi, rakan-rakan yang bersama dengan kita pada hari ini datang daripada, boleh kata negeri-negeri lain, bukan setakat Seremban 2 sahajalah, daripada negeri-negeri lain pun ada. So Alhamdulillah. Jadi insyaAllah setakat yang saya mampu lah tuan-tuan. Saya bukanlah pakar ataupun yang terbaik dalam bidang ini. Cuma mungkin inilah dunia saya, okay? Sebagai pendakwah yang memang betul-betul fokus kepada ilmu faraid dan juga pengurusan harta pusaka. So, jadi insyaAllah kita cuba berkongsilah pengalaman-pengalaman sedia ada, sedikit ilmu yang Allah bagi pada saya untuk kita manfaatkan dalam daurah kita pada pagi ini, pada hari ini insyaAllah. Mohon Ustaz Kusari taruh sikit. Nak taruh juga? Allah, ni akan Ustaz Mu'ti dah boleh bagi tak? Baik, okey, kita taruh sikit lah. Okey, nama seperti yang disebut-sebut tu lah, Muhammad Khusairi bin Saleh, asal Terengganu. Saya ni satu sekolah dengan Ustaz Mu'ti. Cuma rasanya tua setahun dengan Ustaz Mu'ti 2 tahun. 2 tahun. Lupa dah. Okey. Kemudian sekarang menetap di Pahang, di Bera. Jadi sejarah pergerakan tu panjang jugalah. Balik daripada belajar di Universiti Al-Azhar tahun 1999, 98 balik. 99 tu pernah berkhidmat di Perlis selama lebih kurang 7 tahun. Lama jugalah. Di Institut Penyiaran Tinggi Islam Perlis. Lepas tu masuk KPLI, kursus perguruan lepasan ijazah. Posting ke Bera Pahang. So saya duduk di Bera ni sebab posting sebagai guru pendidikan Islam. So 3 tahun di sekolah. Bila saya menetap di Pahang, saya mula bergerak dalam lapangan. Sebelum tu faraid ni mengajar je lah, mengajar kolej dan sebagainya. Di Pahang ni lah saya bergerak dengan lapangan, buat kajian, nak jumpa orang jumpa kita dan sebagainya. 3 tahun saya di sekolah. Lepas tu 5 tahun di PPD Bera sebagai pegawai. Kemudian 2017 saya letak jawatan. Saya resign sebagai penjawat awam dan fokus sepenuhnya kepada dakwah ilmu faraid. So lebih kuat dalam 2008 sehingga sekarang lah. 2008, 2018, 10 tahun, lebih kurang dalam 12-13 tahun. Saya duduk dalam bidang inilah. So kalau mengajar tu sejak daripada tamat belajar lagi lah. So sebenarnya hampir 20 tahun. Saya duduk dalam bidang orang kata berkongsi ilmu faraid ini. Jadi itulah, sekarang ni menetap di Bera Pahang, masih lagi menetap di Bera Pahang.
Baik, dan saya memang banyak terlibat dengan seminar, program, khidmat bantu, consultation. Hari-hari memang itulah tugas saya lah. Kan, terlibat dengan pengurusan harta pusaka. Juga saya terlibat juga sebagai trainer Tanah Felda, pewarisan Tanah Felda. Dan adalah ruang-ruang untuk kita bergerak. Kalau dululah sebelum PKP itu, banyaklah juga bergerak ke negeri-negeri lain untuk berkongsi ilmu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dalam perkongsian kita ni saya akan guna sepenuhnya buku yang saya kongsi dengan tuan-tuan itu dalam bentuk PDF itu buku saya lah yang saya tulis untuk dimanfaatkan. Asalnya modul seminar, tapi saya fikir-fikir balik lebih baik saya bukukan. So alhamdulillah buku tu ada dijual di Shopee. Siapa yang nak dalam bentuk fizikal nanti boleh rujuk balik lah, okay, boleh tanya balik. So saya bagi itu secara percuma kepada tuan-tuan yang terlibat dengan sebagai peserta lah. Jadi mohon orang kata apa ni, tidaklah di-share dokumen ataupun PDF itu secara terlalu bebas kan. Guna untuk ahli keluarga tu tak ada masalah lah, untuk manfaat bersama. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita kembali kepada topik kita. Saya pecahkan kepada 3 topik sebab Ustaz Muti sebut kita nak bincang lebih kepada asas pengenalan. Jadi tak nak pergi kepada topik-topik yang terlalu berat sangat ataupun pengiraan-pengiraan yang terlalu berat. Jadi saya akan fokus untuk slot yang pertama ni lebih kepada pengenalan. So kita kena kenal sebenarnya sebelum kita pergi mengenali lebih lanjut tentang apa yang ada dalam faraid dan juga waris-waris pengiraan, kan bahagian-bahagian waris itu kita kena kenal dulu faraid tu apa dia, so harta pusaka tu apa dia. Itu sebagai asas kita lah. Baik, tuan-tuan sekalian, bila sentuh tentang faraid ni sebenarnya, bila sebut tentang faraid ni, sebenarnya kita berdepan dengan satu ilmu yang sangat praktikal. Ilmu yang sangat praktikal. Yang mana ilmu ni berkait dengan semua orang. Dia akan berkait dengan semua orang. Walaupun mungkin dalam masyarakat kita, orang tak berapa minat untuk belajar. Ya, saya duduk dalam bidang dakwah ni dah hampir 15 tahun. So alhamdulillah, kita nampak ada perkembangan-perkembangan yang baiklah dalam masyarakat kita. Tapi nak ceritanya, bermula dulu, orang tak berminat dengan faraid. Antara alasan tak minat faraid ni antaranya ialah tak ada harta. Itu antara jawapan mereka lah. Harta tak banyak, kan? Harta tak ada sebagainya. Ramai orang bagi alasan macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak faham konteks ataupun konteks sebenar faraid dan juga apa yang dimaksudkan dengan harta itu sendiri. Kan? Kemudian bila berlakunya kematian, harta itu akan berubah kepada menjadi harta pusaka. Jadi ramai orang tak berapa minat. So kemudian tuan-tuan, bila sebut je faraid, mungkin orang gambarkan ia satu ilmu yang sukar sebab dia melibatkan kira-kira, melibatkan angka. So kalau kita bawa kuliah faraid ni ke masjid yang jemaah pula, kadang orang lama-lama, bukan orang tua-tua, orang tua marah pula kan, orang lama-lama yang datang kan, bila sebut nombor 1/4, 1/8, kira pula nak dapatkan masalah kan. Jadi akhirnya dia jadi berat. Sebab tu ramai rakan-rakan saya yang duduk dalam bidang ni cuba bawa ilmu faraid kepada kuliah-kuliah di masjid. Dia kata lama kelamaan macam masyarakat makin jauh. Sebab apa? Sebab mereka terlalu terikat dengan teori-teori yang mereka belajar dulu. Jadi saya lihat kita perlu ada perubahan dalam konteks dakwah ini. Sebab tu saya cuba rangkumkan faraid dengan pengurusan harta pusaka. So kita kena terjun, kita kena melihat kepada lapangan dan kita kena memahami isu yang berlaku dalam masyarakat. Sebab tu masyarakat kadang-kadang dia dia bukan setakat bertanya soal bahagian semata-mata. Dan saya percaya ramai lagi di kalangan asatizah, guru-guru agama kita yang mahir dalam menyebut ataupun menjelaskan tentang bahagian. So kalau suami meninggal, isteri dapat berapa kan, anak dapat berapa, ayah mak dapat berapa. Masih ramai lagi saya percaya orang-orang para asatizah kita yang mampu untuk menjelaskan. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila pergi kepada isu ni lah sebenarnya yang banyak, isu yang banyak. Saya kongsi sikit sebab saya banyak terlibat dengan lapangan. So saya memang kita bagi nasihat, consultation hari-hari tuan-tuan.
Kan WhatsApp tu kadang-kadang yang terlepas pandang tak terjawab, tahun lepas pun ada lagi nak belek apa semua tu kan. Satu persoalan daripada Kedah, duk tanya saya 2-3 hari ni, pagi tadi masuk lagi. Dia persoalannya suami dia baru meninggal dalam beberapa bulan ini. So suami ni ada rumah, dia kata suami ada rumah. Bila suami ada rumah, bila saya tanya, saya selidik balik, dia kata rumah tu suami buat atas tanah, geran tanah nama mak. Ni tentang kita nak cerita pasal isu. Suami buat rumah atas geran tanah nama mak. Jadi persoalannya, adakah mak membenarkan suami buat rumah? Itu antara persoalan yang bermain dalam minda saya lah. Kan, apakah mak benarkan ataupun mak apa anggapan mak sebenarnya? Tanah tu bukan nama mak, suami buat rumah. Bila kita selidik, ini cerita daripada isteri. Bila kita selidik balik, pagi ni pula keluar pula dia kata sebenarnya rumah ni asal rumah ayah. Peringkat awal hari tu, saya duk bayangkan rumah tu memang tak ada rumah lain kecuali suami memang mula-mula buat rumah dia. Rupanya dia cerita pula isteri ni, tuan-tuan, isteri pula cerita. Sebab saya percaya tuan-tuan, apabila suami meninggal, isteri ni dia jadi kadang-kadang dia banyak berfikir, dia down, dia terbeban dan sebagainya. Kadang-kadang apa yang dia cerita tu kadang-kadang susah untuk kita baca sebenarnya. Jadi hari ni dia sebut, dia kata sebenarnya rumah ni rumah asal arwah ayah. Pula. Jadi ada cerita lain tuan-tuan. Asalnya dia kata suami buat rumah. Kita ingatkan memang tak ada rumah lain. Dia kata hari ni asalnya rumah ayah buat. Suami keluarkan duit 40,000 renovate. So bukanlah cerita buat rumah daripada awal, cerita renovate. Jadi nampak tuan-tuan, kita nak kena berdepan dengan isu-isu ni satu persatu, nak siasat, nak tanya, memang panjang sebenarnya. Jadi bila renovate, maka keluar pula persoalan hari ni, dia kata boleh ke saya dengan anak-anak saya tuntut pula daripada jumlah yang dikeluarkan 40,000 tu untuk renovate rumah ayah. Dia persoalan timbul di situ. Jadi tuan-tuan, banyak yang kita nak kena renung, yang kita nak hurai, yang kita nak bagi nasihat kepada waris-waris ni supaya orang kata tidak rumitkan keadaan-keadaan dalam pengurusan harta pusaka. Itu antara isu lah tuan-tuan. Itu antara benda-benda yang saya gambarkan. InsyaAllah dalam perkongsian saya ini, saya akan kongsilah pengalaman-pengalaman kita membantu menguruskan harta pusaka. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah saya akan bentang slide, dalam beberapa slide saya akan buka soalan. Jadi tuan-tuan rasa ada nak tanya tu, terus tanyalah, sama ada nak chatting ataupun nak direct dengan apa ni kepada dalam daurah kita ni lah. Baik. Kita pergi kepada mukadimah kita. Saya letakkan visi tuan-tuan dalam mana-mana perkongsian ilmu faraid ini. Saya letakkan visi saya duduk dalam bidang dakwah ni tuan-tuan. Kita nak apa yang saya sebut, kita semarakkan roh ilmu faraid dalam kalangan orang Islam. Kita nak bina supaya ilmu ni dia seolah macam hidup, dia sebati. Sebab kita percaya kematian berlaku bila-bila masa dan di mana sahaja. Bila berlaku kematian, so ilmu ni sangat-sangat praktikal, sebab bila seseorang Islam tu meninggal, harta dia tu akan jadi pusaka dan harta pusaka itu akan tertakluk dengan hukum faraid. Tidak ada hukum lain tuan-tuan. Jadi kita nak bina balik, kita nak semarakkan balik, kita nak gerakkan balik ilmu faraid dalam kalangan orang Islam. Yang saya percaya tuan-tuan, ilmu ni dari sudut dakwahnya, saya tak pastilah di tempat tuan-tuan, tapi bacaan saya pergi ke mana-mana, hatta saya sampai ke Sabah dan sebagainya. Tuan-tuan, kita dapat respon, dapat jawapan ialah kadang-kadang saya datang ke masjid itu, itulah kali pertama mereka berkuliah, adanya kuliah faraid. Saya pernah sampai di Kuala Pegang ke area Kuala Ketil, di Kedah sana tuan-tuan, di sebelah dalam tu. Saya sampai, dah lama saya pergi, dijemput oleh seorang sahabat. Sebab bila saya ni, kalau sebelum PKP saya bergerak, memang saya akan bagi tahulah kawan-kawan, rakan-rakan yang ada, kalau nak cadangkan, nak anjurkan kuliah faraid mana-mana tempat, saya bersedia. Kita kena offer diri tuan-tuan, sebab kita nak dapatkan orang untuk yang duduk dalam bidang dakwah ni sebenarnya pada saya sangat tukar. Jadi saya offer diri. Saya sampai ke masjid tu tuan-tuan, saya sampai lebih kurang dalam 15 minit sebelum maghrib, ada seorang pakcik tunggu di tangga. Dia tunggu saya, dia kata, "Ustaz, pakcik ni memang tunggu Ustaz datang." Sebab apa pakcik? Pakcik ni ada masalah, dia kata Ustaz. Dan pakcik ni dah tunggu 7 tahun. Orang datang kuliah faraid di masjid ni, inilah kali pertama, dia kata. Sejak dia ada masalah tu tuan-tuan, pakcik tunggu 7 tahun. Orang datang kuliah faraid di masjid ni,
inilah ustaz datang, pakcik tunggu, tadi dah pakcik tunggu, pakcik nak tanya ustaz, pakcik nak cerita, pakcik nak minta ustaz bantu pakcik. Macam mana nak selesaikan isu pusaka, isteri dia meninggal, dia sebagai suami, kemudian ada clash dengan pak mertua dengan mak mertua. Ni tuan-tuan, cerita dia 7 tahun tak pernah ada orang datang kuliah. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar, bukan 7 tahun. Saya percaya tempat-tempat lain pun mungkin akan ada orang kata isu-isu yang samalah. Jadi nak gambarkan dakwah ni terlalu kurang sebenarnya. Sebab tu saya cuba gerakkan kan. Kita nak semarakkan apa yang saya nama di sini soal ruh. Itu step yang satu lagi, iaitu ruh ilmu faraid, bukan setakat hak. Sebab bila sebut faraid ni, orang suka bercakap ataupun orang bertanya soal hak. Bila berlaku kematian, mana hak saya, mana hak mak, mana hak ayah, mana hak suami, hak isteri, hak anak-anak lelaki perempuan. Tetapi kita nak bina masyarakat bukan setakat hak. Hak tu memang hukum Allah yang tentukan. Tapi kita nak bina apa yang saya sebut sebagai ruh. Adanya toleransi, adanya kasih sayang, adanya tolak ansur. Unsur-unsur ini memang ada dalam ilmu faraid. InsyaAllah kita akan tengok nanti. Kan? Bukan bercakap soal hak saja tuan-tuan. Sebab kalau kita bercakap soal hak, saya percaya tuan-tuan, banyak harta pusaka tak boleh diselesaikan dengan sempurna. Kan? Sebab kita bercakap soal hak. Sebagai contoh saya bagi tuan-tuan, saya pernah bantu satu kes pusaka. Sekarang ni pun duk bantu kes pusaka ni tuan-tuan. Ada seorang dia tak ada suami, dia tak kahwin, perempuan, meninggal. Baru ni saya balik di Terengganu baru ni, jumpa, dia datang jumpa saya. Saya cek dalam geran tanah, tuan-tuan bayang dalam satu geran tanah tu ada nama dia, tapi dalam geran tanah yang kecil tu ada sampai 30 nama, 40 nama. So tanah tu tak boleh buat apa-apa pun tuan-tuan. Kan dia sendiri pun biarkan tanah tu tak boleh dimanfaatkan. Kenapa dilonggok-longgok sampai begitu banyak? Saya pernah terlibat dengan satu tanah juga di Terengganu, tanah seluas suku ekar. Dalam tanah tu asal pemilik ada 10 orang. Daripada 10 orang, 8 dah mati tuan-tuan, 8 dah meninggal dunia. Daripada 8 itu, lebih kurang dalam 4 keluarga dah urus pusaka, tetapi dimasukkan waris-waris dalam tu sehingga mencecah 40 orang. Tuan-tuan bayang, kalaulah kata semua 10 orang tu meninggal, waris pakat tuntut belaka. Kalau 4 orang dah jadi 40, maknanya kalau 10 orang tu harus dah jadi 100 nama. Dalam tanah suku ekar ada 100 nama. So apa yang boleh kita buat dengan tanah sebegitu? Nak manfaatkan cara macam mana? Kan? So saya pasti tanah tu akan terbiar. Saya percaya inilah isu-isu yang saya percaya masih banyak berlaku dalam masyarakat kita yang orang kata masih lagi membelenggu. Waris-waris tak boleh selesai. Itu kalau ditambah balik dengan krisis, bergaduh, berkelahi dan sebagainya, maka kita nampak isu-isu pusaka ni memang akan jadi masalah kepada kita lah sekarang dan juga akan datang. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya melihat kalau ditanya pada saya, kan apa tindakan, apa kaedah yang patut kita buatkan, saya kata kok mana pun kita kena mula dengan ilmu, kefahaman, dakwah. Kan? Tanpa kita nafikan perlu kepada soal perancangan. Hari ni tuan-tuan mungkin di luar sana kita tengok ada orang merancang, ada syarikat diwujudkan untuk rancang tentang hibah, tentang wasiat, kan, tentang itu dokumentasi dan sebagainya. Memang orang kata ada dan kita tak nafikan keperluan itu, tapi kena gerakkan dalam masa yang sama supaya masyarakat ada kefahaman yang sebenar tentang faraid ini. Baik, yang kedua tuan-tuan, saya letakkan misi saya. So misi kita cuba bantu selesaikan masalah harta pusaka orang Islam dengan sempurna. Dan saya masih teringat beberapa tahun yang lepas saya bantu satu kes tanah di Negeri Sembilan. Tanah ni bernilai dan tanah ni disewa tuan-tuan. So dalam geran tanah ni dah masuk nama waris-waris, termasuk isterinya arwah. Dah ada nama. Dah saya kira lebih kurang dalam 10 tahun dah selesai bicara kuasa. Maksudnya selepas pemilik tanah meninggal, ayah ni meninggal, anak-anak buat urusan, so dah ada nama. Tetapi bila diorang ni ada isu sebenarnya. Dalam keluarga ni ada lagi persoalan-persoalan yang belum settle. Antara persoalan simple, bila saya datang jumpa dengan waris-waris, walaupun ada waris dah meninggal ni, sebahagiannya, pemilik tanah lah, anak-anak lah. Soalan yang pertama ditanya kepada saya, dia kata, Ustaz, kenapa dalam geran tanah ayah saya ni boleh masuk nama mak tiri saya? Kita bayang soalan tu. Kan? Jadi saya pun terkejut dengan persoalan begitu. Persoalan ditanya, kenapa dalam geran tanah ayah saya ni boleh masuk nama mak tiri saya? Sedangkan dia kata tanah saya ni, ayah saya usahakan bersama arwah mak saya dulu.
Jadi bagi anak ni, walaupun dalam geran tu dah ada nama mak tiri tu, isteri ayah, tapi dia punya orang kata apa, kefahaman dia punya minda dia masih tak boleh terima nama mak tiri boleh masuk dalam geran hak isteri. Saya kata nama mak tiri ni masuk dalam geran sebab dia dengan ayah tu dia adalah isteri. Kan? So kita sebagai anak, kita tak boleh nafikan hak isteri ayah walaupun dia tu bukan mak kita, tapi semasa ayah meninggal dia adalah isteri ayah. So dia ada hak 1/8 dalam hukum faraid. Hukum mana pun nama dia tetap dimasukkan. Walaupun kita mendakwa tanah tu ayah usaha dengan mak, mungkin ayah beli dengan mak dan sebagainya, tetapi mak dah meninggal dulu, so yang tinggal pemilik yang ada sekarang adalah ayah. Apatah lagi geran tu memang satu-satunya solid nama ayah, 1/1 bahagian. So bila ayah kahwin dengan mak isteri baru ada hak. Kan? Dan begitulah seterusnya. Jadi tuan-tuan, kita nampak benda simple, tetapi kesan cukup besar. Tuan-tuan tahu apa kesan dia? Tanah tu disewa dan hasil sewaan ribuan ringgit dalam masa 10 tahun, tuan-tuan. Hasil sewa bahagian mak tiri, isteri ayah 1/8 tidak diberi kepada dia oleh anak-anak. So apa hukum dia, tuan-tuan? Dalam geran ada nama 1/8, kalau kata 4,000, tuan-tuan contohnya sewa 1/8 RM500. Kan? Setahun, sebulan RM500 bahagian isteri, setahun 6,000 kali 12. 10 tahun tuan-tuan 60,000. So nampak dia punya kesan dia, bila mana anak-anak ni sebab salah anggap, sebab tak faham, duk rasa macam mak tiri ni tak layak, masuk nama tu mungkin ada something, ada silap, akhirnya hasil sewa RM500, contoh bahagian mak tiri tidak diberi kepada dia. So apa hukumnya, tuan-tuan? 10 tahun, tuan-tuan, bukan satu masa, satu tempoh yang singkat. Nak betulkan balik tu macam mana? So kita nak kena bagi nasihat. Tu antara konsep misi saya, kita cuba bantulah. Sebab tu persoalan bab faraid pusaka ni hari-hari, tuan-tuan. Kan? Hari-hari. Kalau saya berprogram macam ni, satu hari suntuk daripada pagi sampai petang, kalau call masuk memang saya tak layan lah. Saya tak layan memang tak boleh nak layan lah. Okey. Jadi tuan-tuan, itu dia sebagai mukaddimahnya. Baik. Saya letak juga objektif. Kita berkongsi ilmu ni, saya letakkan 3 lah objektif utama. Saya berkongsi dengan tuan-tuan. Dan mungkin tuan-tuan, kita pun nak faham objektif ni supaya kita keluar daripada daurah ni, kita dapat kefahaman ini. Yang pertama, kita nak faham kaitan faraid dengan diri sendiri. So tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan yang datang hari ini, kita ada 30 lebih ini hari ini, tuan-tuan yang bersama dalam daurah pagi ini hari ini, antaranya mungkin tuan-tuan nak belajar, tuan-tuan nak faham, antaranya mungkin tuan-tuan ada masalah kan, bab faraid pusaka yang belum selesai kan. Jadi kita sebenarnya kita kena faham bahawa kita ni ada kaitan. Faraid ni sangat berkait rapat dengan diri kita sendiri dan harta kita. Saya percaya kan hari ni tuan-tuan, kita tak boleh nak kata kita tak ada harta. Hanya orang yang tak faham dia akan kata awak pergilah belajar faraid, aku tak rasa tak perlu kot sebab aku tak ada harta. Dia tak faham, tuan-tuan. Sebab dia tak faham apa itu harta. Jadi harta ni kok mana pun, walaupun sikit walaupun banyak, bila kita meninggal, tuan-tuan, harta kita akan tertakluk dengan hukum faraid. Sebab tu kita kena belajar, kita kena tahu juga basic. Walaupun belajar faraid ni fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Kan? Melaksanakan hukum faraid tu fardu ain. Tapi setidaknya kalau kita tengok isu-isu yang banyak hari ni, kita kena gerakkan untuk kita tahu basic pasal faraid. Dan struktur faraid ni dia berubah, dia praktikal dia tak sama. Kan? Sebab struktur faraid keluarga kita tak sama. Contoh saya sebagai suami, saya ada isteri, kan? Saya ada anak-anak, saya masih ada ayah mak. Itu waris utama saya. Tetapi bagaimana kalau saya ni, Allah panjangkan lagi umur saya dan ayah saya dah pergi, mak saya dah pergi, contohnya anak lelaki saya dah pergi. Saya tak ada ayah, saya tak ada anak lelaki lah sebab dia orang dah pergi dulu daripada saya. So, siapa yang akan dapat harta saya? So waris-waris jauh yang kita panggil waris sisi, waris tepi, ataupun dalam ilmu faraid dipanggil hawashi, itu akan datang adik-beradik saya, anak saudara saya dan seterusnya, tuan-tuan. InsyaAllah yang ni kita akan kupas dalam slot yang kedua nanti. Dia akan pergi. Di sini akan ada cabaran, tuan-tuan, dari sudut kita buat siasatan waris. Dan saya tengok, tuan-tuan, minta maaf sebut, pengalaman saya duduk dalam bidang ni, ada pihak-pihak yang menjawab dengan cara yang salah. Kan, yang menyebabkan lagi bermasalah dalam pengurusan, sangkut pengurusan, harta tak selesai, orang yang patut dapat tak dapat dan sebagainya. Sebab ada pihak-pihak yang menjawab dengan cara yang salah, kan? Sebab soal tidak menguasai ilmu. Baik, yang kedua, tuan-tuan, kita nak betulkan salah faham masyarakat. Tadi kita nak faham, kita belajar ni, kita nak betul salah faham masyarakat yang kata faraid ni susah.
Kan? Sebab tu saya cuba bawa pendekatan, kita tak nak susahkan faraid, kita nak faham ini hukum Allah yang sangat-sangat terbaik. Kan, ada hikmah, ada pengajaran, ada ilmu yang banyak dari sebalik ilmu faraid. Bukan setakat kita nak tahu bahagian je tuan-tuan. Ada ilmu, ada orang kata pengajaran, ada sesuatu yang boleh kita petik daripada ilmu ni. InsyaAllah saya akan bawa satu persatu lah. Faraid tak adil. Siapa kita untuk mengatakan hukum Allah ni tak adil? Dan ni hukum Allah. Kan, yang wajib ditunaikan. Sebab tu faraid ni tuan-tuan, melaksanakan hukum ini sama macam kita semayang, sama macam kita puasa, sama macam kita keluarkan zakat dan sebagainya. Kan? Sebab tu kalau kita tengok dalam surah An-Nisa, kaitan hukum faraid ni Allah akhiri dia punya solusi dia ialah sebut apa ayat 13? Ayat 13, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dhalikal fawzul 'adzim. Allah kata apa? Siapa yang taat pada perintah Allah, kan, apa siapa yang ikut, Allah sebut kata tilka hududullah, tilka hududullah, yang demikian itu adalah hududullah, batas syariat Allah. Siapa yang patuh, siapa yang taat, siapa yang ikut, maka balasannya syurga. Dan ayat 14 Allah sebut wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang ingkar, kan, siapa yang tak patuh, siapa yang tak ikut hududullah ini, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, dia punya situasi dia, hukum faraid ni adalah hukum Allah yang kita tak boleh petikai, tapi kita kena faham dan kita kena tahu kaedah-kaedah macam mana nak orang kata melaksanakan hukum ni dengan cara yang terbaik dan sempurna. Okey. Kemudian ada yang kata buatlah wasiat dan juga hibah. Ini yang saya sangat-sangat risau. Tuan-tuan, dia bukan tak boleh kita nak wasiatkan harta. So bila kita belajar faraid, kita akan nampak di mana tempat yang perlu kita wasiat. Dan dalam konteks Malaysia kita ni, undang-undang kita, wasiat ni tuan-tuan, ada 5 jenis wasiat yang kita kena tahu. Kan? Supaya kita jangan terjebak dengan wasiat yang salah, ataupun kalau kita nak berwasiat, biar kita tahu apa itu wasiat tersebut dan apa kaitan dengan sistem pengurusan undang-undang yang ada. Hukumnya bagaimana. Ada 5 jenis. Dalam buku saya tu ada tuan-tuan. InsyaAllah. Mungkin dalam slot yang ketiga petang kita kupas sikit. So tuan-tuan, ada orang kata buatlah wasiat. Hibahkanlah harta. Duk cakap pasal hibah. Sehingga baru ni ada satu artikel tulis tuan-tuan. Musim pandemik ni dia kata kita kena banyak buat perubahan, ibadah kena banyak, sedekah kena banyak, hutang-hutang bayarkan sebagainya. Last kali ada item yang ke-10 dia tulis itu. Dan penulis ni pun saya nampak tak bertanggungjawab sebab tak ada nama. So mungkin orang yang copy paste tu dah buang nama dia, wallahualam lah. Tapi dia tulis apa? Jika kita ada harta, hibahkan, wasiatkan semua harta-harta kita kepada waris-waris kita supaya waris kita tidak merempat selepas kematian kita. So tuan-tuan bayangkanlah ayat dia, pada saya minta maaf tuan-tuan saya sebut, ayat dia sangat-sangat jahat tuan-tuan sebenarnya. Kan? Sebab dia kata waris merempat. Maksudnya kalau tak hibah, kalau tak wasiat, merempatlah. Kan? Sebab kadang-kadang dia datang persepsi negatif, kata waris ni tamak, waris ni jahat, waris ni nak dan sebagainya. Akhirnya orang akan pandang rendah kepada hukum faraid itu sendiri. Yang ni yang sangat-sangat kita takut. Jadi berpada-padalah nak promosi wasiat dan hibah, ada keperluan, perlu kita wasiat, perlu kita hibah, so go on, tak ada masalah. Tetapi jangan kerana kita duk promote wasiat dan hibah sehingga kita pinggirkan faraid ataupun kita mengelirukan orang-orang awam masyarakat lain nampak macam faraid ni ada something yang tak kena dengan faraid. So yang terbaik adalah wasiat dan hibah. Bukan begitu tuan-tuan. Kan? Okey. Baik bahagi sama rata. Ini pun antara salah faham yang banyak. Bahkan sama rata ni dimasukkan dalam pesanan, dalam wasiat. Ayah mak kalau mati, ayah kata mak kata harta mak ayah ni bahagi sama rata anak-anak. So apa hukum pesanan ini? Ini adalah wasiat juga. So apa hukum pesan bagi sama rata? Dan sejauh mana sama rata ni boleh berlaku dalam pengurusan harta pusaka. InsyaAllah kita akan kupas kemudian nanti. Okay, yang ketiga tuan-tuan, objektif kita ialah kita nak hayati konsep mengurus dan mengagihkan harta pusaka dengan kaedah yang betul. Tuan-tuan, saya sebut tadi, kalau kita terikat dengan portion yang Allah sebut bahagian-bahagian kadar-kadar itu, sebenarnya tidak semua harta boleh diuruskan dengan sempurna. Sebagai contoh tuan-tuan, geran tanah. Okey, dia punya peraturan, geran tanah ni kita boleh masuk berapa banyak nama. Kecuali ada tanah-tanah yang ada lah, contoh macam tanah Felda, dia tingkat dengan JSA, so dia tak boleh masuk pemilik lebih daripada 2 orang. Kan? Akhirnya lantik pentadbir. Tapi pemilik tetap, semua waris tetap berhak.
Kan kalau tanah-tanah kampung sebenarnya dia tak ada sekatan, boleh masuk kan. 10 waris, 20 waris, 30 bahkan ratus. Kan? Ratus waris. Bahkan saya duk jumpa banyak tanah-tanah tuan-tuan bayang dia punya pecahan dia sampai trilion. Trilion dia punya pecahan, dia punya bawah dia. Ya, nak ceritanya. Baru ni saya balik Terengganu baru ni, saya buat satu carian tuan-tuan satu tanah. Okey, kalau saya kongsi di sini satu tanah di Terengganu ni melibatkan satu kematian. Kan? Allahu Akbar. Dia punya cerita dia tuan-tuan sekejap. Saya lebih suka kongsi macam ni lah. So, untuk kita bagi kefahaman Dia punya pembawah ni, saya pun tak tengok balik. Okey, pembawah dia punya bahagian dia, pembawah saja 43910,400. Maksudnya 43 juta. Dia punya pecahan pembawah dia. 43 juta tuan-tuan. Bayangkanlah macam mana kita nak hayati tu. Pembahagian sampai pergi kepada 43 juta. Kenapa jadi macam tu? Sebab mungkin tuntutan waris itu kan orang ni bila meninggal, orang ni tuntut, orang ni tuntut, orang ni tuntut. Akhirnya dia punya pecahan tu makin lama makin besar lah. So itu kemungkinan berlaku. Baik. Sekejap terputus saya punya slide. Okey, jadi kita nak hayati konsep. Kalau kenderaan contohnya, kenderaan kita kena runding, kita kena bincang macam mana kaedah terbaik. Sebab geran kenderaan dia tak macam geran tanah. Geran kenderaan boleh masuk satu nama je, geran tanah boleh masuk banyak nama. So macam mana penilaian yang terbaik perlu kita buat. Apatah lagi kalau kenderaan tu masih ada hutang. Kan? Terikat dengan hutang. Kalau rumah biasa ada hutang, ada MLTT atau MRTT yang takaful cover kan. Tapi kalau kenderaan ada yang mungkin tak ada. Dia punya cover di situ. Jadi konsep-konsep tu perlu kita faham supaya orang kata pengurusan pusaka tu berlaku dengan cara yang terbaik. Kalau pakat nak tuntut semua, yang ni nak dalam kereta, yang ni dalam itu. Jadi so tuan-tuan kita nampak dia akan ada kesukaran antara waris. Apatah lagi mungkin waris ni tak faham dan sebagainya lah. So di situlah kita nak kena ada penghayatan. Kan? Dia ajar sebenarnya dalam hukum faraid ada. InsyaAllah saya akan tunjuk nanti. Baik. Terusnya tuan-tuan, apa itu faraid? Faraid ialah ilmu tentang pembahagian harta pusaka. Kalau dalam kitab tu disebut macam itulah, ilmu tentang pembahagian harta pusaka kepada waris-waris yang berhak. Mengikut hukum syarak lah. Iaitu apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya cuba kembangkan sikit takrif ni. Antara yang saya masukkan di sini ialah bersih. Tu kenapa bersih tuan-tuan? Okey, dalam ilmu faraid, antara perkara yang sangat-sangat kita perlu faham, beri penekanan ialah soal membersihkan tanggungan si mati. Clearkan tanggungan. Saya percaya tuan-tuan, hari ni kita ada 30 lebih. Kan? Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa yang tak ada hutang, ada tak seorang boleh angkat tangan dalam ramai-ramai kita ni? Kalau kita nak tengok, siapa yang tak ada hutang? Kan? Dalam ramai-ramai yang ada ni, kan? Tuan-tuan yang bersama dengan saya ni lah. Kan? Ada nama-nama yang ada ni. Kan? Cuba angkat tangan seorang ke berapa orang, tak ada hutang. Sikit pun tak ada. Bersih. Cuba angkat tangan tuan-tuan. Kalau ada yang berani lah. Saya nak tengok. Ada ke? Kan? Tak ada kan? Maknanya tak ada orang yang mendakwa dia tak ada hutang. So kita semua ada hutang. Kan? Kalau kita beli rumah ada hutang, tanah ada hutang, kenderaan apatah lagi ada hutang. So benda tu jadi satu keperluan. Kan? Kalau kita tak ada hutang-hutang yang besar pun kita ada hutang-hutang yang kecil. Cuba tanya anak kita, cucu kita yang bersekolah tu, yang berkawan-kawan tu. So mungkin dia sendiri pun ada berhutang dengan kawan-kawan, dia duduk asrama dan sebagainya. So tuan-tuan, yang ni sebenarnya kalau kita meninggal dunia, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dia sebut apa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang mukmin ni tergantung dengan hutangnya sehingga hutang tu dilunaskan. So kalau masih hidup, kita wajib lunaskan hutang kita. Tapi mungkin kemampuan kita terbatas, kita tak sempat tunaikan. Bila kita meninggal tuan-tuan, tanggungjawab siapa? Waris. Tanggungjawab waris menunaikan hutang. Tapi daripada mana? Daripada harta kita yang kita tinggalkan. Kita ada hutang 20,000, kita ada duit 40,000, cabut dulu 20,000, settle hutang. Itu kewajipan waris dan itu adalah tanggungjawab waris untuk laksanakan. Daripada harta kita. Maka kalau bercakap soal hutang ni, kalau kita tak ada harta, kita hanya ada hutang, maka apakah waris wajib tunaikan hutang? Tak wajib dah tuan-tuan. Waris tak wajib tunai dah. Bukan tanggungjawab waris dah. Habis hutang macam mana? Hutang kau tanggung sendiri.
Hutang kau tanggung sendiri. Sebab tu bercakap soal ilmu faraid ini, antara elemen penting tuan-tuan yang kita kena faham juga ialah bagaimana kita menguruskan hutang kita masa kita hidup. Kan, kita uruskan hutang, kita declare hutang kita, kita dokumentasikan, kita bagi tahu waris tahu, isteri tahu, suami tahu, anak-anak tahu pasal hutang kita supaya dia bersedia. Dan kita peringkat awal kita kena buat persediaan. Apa yang boleh kita lakukan supaya kalau kita meninggal, waris ada ruang, ada peluang, ada kemampuan untuk uruskan hutang kita supaya kita tak menanggung dan mereka pula tidak menanggung meninggalkan, mengabaikan tanggungjawab. Itu yang paling pertama. Jangan duk nampak faraid ini mati je hak aku, mati je hak aku. Hak si mati tu dulu tuan-tuan. Ini maksud saya bersih. Okey. Bersih. So bersih dulu. Bila dah bersih, saya akan tunjuk nanti dia punya step-step flow dia tu kan, macam mana proses pembersihan tu berlaku kepada setiap waris yang berhak. InsyaAllah slot yang kedua kita tengok siapa waris yang berhak itu. Okay, waris utama, waris sisi dan sebagainya. Dengan mengetahui kaedah pengiraan. So mungkin basic hari ni kita tengoklah catatan mudah dan pengurusan. So dalam faraid dan tuan-tuan, dalam pengurusan pusaka ni kita jangan setakat tahu bahagian sahaja. Kita kena tahu juga undang-undang kita, praktikal kita, mana agensi yang berkaitan dengan pengurusan. Contohnya macam Amanah Raya Berhad. Itu nama-nama yang perlu kita tahu. Pejabat pusaka kecil, kita kena tahu tuan-tuan. Mahkamah Tinggi Sivil, dan di sana ada Mahkamah Syariah. Kan? So apa bidang, apa fungsi mahkamah syariah dalam pengurusan harta pusaka. Jadi tuan-tuan, ini melibatkan pengurusan. So kalau pengurusan tak dibuat, walaupun mungkin ada orang kata kami duit tunai kami dah bagi ikut faraid, kami dah rujuk pada ustaz-ustaz kan. Kemudian tanah ni pun kami dah bagi dah anak-anak adik-beradik ni kami tak ada masalah dah. Abang buat rumah hujung tu, kakak hujung tu, sini kami sini. Tetapi bila tengok dalam geran masih duduk nama si mati. So pengurusan tu tak klik. Pengurusan tu tak selesai. Sepatutnya ruang-ruang orang kata yang harmoni tadi dia ambil manfaat untuk diselesaikan pengurusan. Kan? Pengurusan dari segi tukar nama dan seumpamanya lah. Cuma saya nampak ada juga satu viral video hari tu, kalau tuan-tuan mungkin terlihat, yang ada seorang perempuan yang kata kalau tak tukar nama maka kubur gelap. Kalau tak tukar nama, kubur gelap, doa tak sampai dan sebagainya. So tuan-tuan bayanglah, kalau nak tukar nama ni, benda tu boleh buat serta-merta ke? Sehingga dikaitkan tukar nama bil telefon, bil elektrik, bil air sebagainya nak kena tukar. So bila boleh tukar? Takkan mati hari ni, hari yang sama boleh tukar. Habis yang orang duk pergi doa kan, yang talqin lah, yang tahlil dan sebagainya. So tu sia-sia lah perbuatan tu. Jadi kadang-kadang video tu orang yang bercakap tu entah sejauh mana ilmu yang dia ada pun wallahualam. Kan kewajipan mengurus tu tetap wajib, kena selesaikan, tapi tidaklah sampai tahap kalau tak urus sehingga menyebabkan kubur si mati gelap. Kan tak cerah kubur dia, doa tak sampai dan sebagainya. Sedangkan pengurusan ni dia satu kewajipan yang ambil masa. Tu kena faham juga di situ. Okey, memahami konsep tadi saya dah sebutlah. Baik, ni biar dulu. Okey, yang ni antara poin yang sangat penting, tuan-tuan tentang kewajipan belajar dan melaksana ilmu faraid. So belajar tuan-tuan, nombor satu tu hukum dia fardu kifayah. Jadi alhamdulillah setidak-tidaknya kita berada dalam majlis ilmu daurah pada pagi ini. Mungkin bagi kita yang tak pernah belajar faraid, contohnya kita setidak-tidaknya kita telah menunaikan kewajipan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tapi cuba tuan-tuan renung kalau ilmu ni tak dibawa ke dalam masyarakat, kan, satu daerah, satu Korea, satu masjid kampung tak pernah ada kuliah faraid, pendedahan tentang ilmu faraid sebagainya. So macam mana fardu kifayah ni nak dilengkapkan? Kan, nak sempurnakan fardu kifayah tuan-tuan. Kalau macam urus jenazah, fardu kifayah. Kalau tak ada orang uruskan, semua ahli Korea menanggung dosa. So, faraid pun samalah tuan-tuan. Sebab tu saya melihat menjadi satu keperluan kepada dakwah untuk melengkapkan fardu kifayah ini. Sebab tu peranan-peranan pihak yang berwajib, yang di atas sana, tak kiralah apa nama agensi dan sebagainya yang ada otoriti dalam bidang dakwah ini tuan-tuan, mereka kena bergerak, mereka kena usahakanlah. Kan? Mereka kena carilah, mereka kena buat latihan, mereka kena train, kena bina da'i-da'i, orang-orang yang boleh bercakap dalam bidang faraid ini dengan cara yang terbaik lah tuan-tuan. Dengan cara yang macam mana pun kena sampaikan kepada masyarakat. Kan? Nak dapatkan orang kata satu kampung tu ada kuliah faraid, tak tahulah tuan-tuan. Kan? Saya duduk di Bera ni dah hampir 12-13 tahun tuan-tuan. Ini pun masjid di Bera ni ada lagi yang saya tak masuk lagi.
Kan bukan tak nak masuk tuan-tuan, tapi kita takkan nak pergi masuk macam tu kan. Kalau orang jemput kita datang. Tapi ada lagi yang tak terbuka tentang keperluan memahami ilmu faraid ini. Ini fardu kifayah. Yang kedua tuan-tuan, hukum melaksanakan ilmu faraid atas harta pusaka si mati fardu ain. So bila seseorang meninggal dunia, dia ada harta, dia meninggalkan harta, tak kira apa jua bentuk harta tu dah jadi pusaka. So waris-waris yang ada itu wajib fardu ain menunaikan, menguruskan harta pusaka dia tu mengikut hukum faraid. Kan? Ni kita akan tengok nanti. Di mana kita nak letakkan hukum faraid ini? Ia ketetapan mutlak daripada Allah Ta'ala dan tak boleh diubah atau kita lari daripada hukum. Kita tak nak faraid lah, kita nak pergi kepada kaedah lain. Tak boleh tuan-tuan. Kan? Ada orang tanya saya soalan. Dia kata, Ustaz, ayah meninggal, mak meninggal ni, kami anak-anak ni, adik-beradik saya ni semua setuju, kami tak nak ikut faraid, kami nak bahagi sama rata. Boleh ke Ustaz? Saya jawab tak boleh. Saya jawab tak boleh. Sebab apa yang saya kata tak boleh? Sebab dia dah sebut tak nak ikut faraid. Dia dah sebut tak nak ikut faraid. So kalau tak nak ikut faraid, samalah tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak apa sebagainya kan. Bila sebut tak nak ikut faraid, walaupun dia sebut kami dah setuju untuk bagi sama rata, kita nak didik masyarakat supaya buang perkataan tak nak ikut faraid itu. Sebab apa tuan-tuan? Kalau berlaku pembahagian secara muafakat, secara sama rata, secara apa pun sekalipun, kita nak bina kefahaman bahawa pembahagian sama rata muafakat tadi adalah duduk dalam hukum faraid. Maka itu adalah faraid juga. Tu kita nak betulkan. Sebab ada yang duk kata bagi harta pusaka ni kita boleh pilih, kita nak muafakat boleh, kita nak ikut faraid pun boleh. Ada yang kata faraid ni pilihan terakhir, kalau bergaduh berkelahi barulah kita faraid, kita kembali kepada faraid. Sebelum tu nak sama rata muafakat pun boleh. Saya sangat-sangat risau tuan-tuan. Ayat-ayat begini kalau di-viral kan, dibawa oleh tak kira lah, mungkin orang tu dia ada autoriti dalam bercakap kan. Kalau masyarakat awam, orang kampung, orang yang jahil, orang yang tak pernah dengar tentang faraid, dia akan kata apa? Oh tak payah faraid lah ya. Kita tak payah faraid lah kan. Akhirnya ilmu ni di mana tuan-tuan? Dia akan diketepikan dalam masyarakat. Sebab tu kita kena tukar pendekatan memberi kefahaman dari sudut, janganlah dia sebut tak nak faraid. Janganlah kata faraid ni pilihan terakhir. Janganlah dia sebut kalau berkelahi barulah kembali kepada faraid. Kita nak bina masyarakat, kefahaman ni bermula dengan faraid itu dulu. Daripada faraid itu barulah pergi kepada konsep-konsep yang lain. Ini dia ajar dalam ilmu faraid tuan-tuan. Nombor 3 tu apa dia? Sebarang kaedah pembahagian yang lain mestilah tertakluk kepada konsep at-takharuj. Ini antara konsep yang sangat bagus tuan-tuan. Yang saya sebut roh tadi, yang saya sebut menghayati konsep agihan, di sini duduknya. At-takharuj daripada kalimah bahasa Arab ta kha alif ra jim yang asalnya daripada perkataan kharaja yang bermaksud keluar. Takharuj ni tuan-tuan adalah ilmu faraid itu sendiri. Takharuj ni konsep yang ada dalam ilmu faraid. Maksudnya kalau kita buat pembahagian pusaka secara sama rata, secara muafakat, secara tebus, tak nak bahagian, nak bagi ke orang lain dan sebagainya, ia boleh berlaku. Tetapi mesti berlaku mengikut konsep, mengikut kaedah at-takharuj. Sebab takharuj itulah faraid itu sendiri. Kan? Dia bukan benda lain. Jadi kita tak nak letak benda tu keluar. Kan? Faraid lain, muafakat lain tak nak. Faraid itu satu orang kata satu konsep, satu hukum yang utama. Dalam faraid itulah ada berbagai-bagai bentuk pengagihan. So tuan-tuan maksudnya kan. Senang cerita gelah kita ni kan. Ni gelah ni. Okey. Gelah ni lah faraid. Nampak kan? Gelah ni lah faraid. So apa jua konsep pengagihan ada dalam gelah tu. Dia bukan duduk di luar. Kan? Kita tak boleh kata ni faraid, muafakat dekat lain. Bagi sama rata yang lain. Bukan. Tuan-tuan, kita kena masukkan semua tu duduk dalam tu. Itu konsep yang kita kena faham. Okey, itu namanya takharuj. Okey, takharuj ni nombor 4 bermaksud menarik diri daripada menerima hak faraid. So sebab tu nak tarik diri wajib tahu dulu hak faraid masing-masing. Konsep dia waris kena tahu hak masing-masing. Sebab hak tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut dalam surah An-Nisa, nasiban mafruḍa, pembahagian yang diwajibkan oleh Allah. Jadi semua waris, tak kira yang tua, yang muda, lelaki, perempuan, yang besar, yang kecil, wajib tahu hak masing-masing. Kita kena bentang dulu, kita kena dedahkan dulu. So abang dapat sekian-sekian. Kalau duit, abang dapat sekian, kakak sekian, adik sekian, mak sekian, ayah sekian.
Kan adik-beradik kalau ada pun sekian-sekian. Contoh, supaya mereka nampak, oh bahagian aku sekian banyak. Kalau tanah tuan-tuan hari ini, bukan setakat tahu portionnya. Kadang-kadang kita baca macam tadi kan, bayangkanlah 43 juta pun bawah. Berapa luas yang dia dapat? Kalau kita tak cerita soal keluasan, waris takkan faham tuan-tuan. Kan? Waris takkan faham. Sebab tu saya tengok ramai orang pergi tuntut sijil faraid. Mahkamah Syariah keluarkan sijil, dia ada punya pecahan-pecahan. Contohnya lelaki 14/144. Kalau tanya dia tu, apa maksud 14/144? Dia sendiri pun tak faham. Dia bela tu tuan-tuan. Sijil faraid dah dapat. Kan? Sebab tu kita kena tunjuk balik. 14/144 tu kalau tanah luasnya berapa? Kalau duit banyak mana? Kalau barang kemas, nilai barang kemas berapa awak dapat daripada barang kemas? Kalau kenderaan, kereta, nilai kereta berapa bahagian awak daripada kereta tu? Itu konsep faraid yang hukum asal yang perlu didedahkan kepada waris. Kemudian barulah pergi kepada takharruj. Apa maksud takharruj? Tarik diri. Saya nak tarik diri daripada menerima bahagian saya lah. Berapa bahagian awak? Kalau ikut harta ayah saya ni, kalau duit ayah tu saya ada bahagian 40,000, kata abang. Tapi saya tak nak lah, saya nak tarik diri. Boleh tak abang menarik diri? Boleh. Sebab dia dah tahu dah hak dia 40,000. Ya, itu takharruj. Habis abang nak tarik diri dia nak buat apa? Abang tarik diri daripada terima 40,000, abang tak nak 40,000 ni, abang nak 40,000 ni diagihkan sama-sama adik-beradik lain sama banyak. So agih. Contohnya ada 11 orang. Abang bahagian dia 40,000, dia tak nak, dia nak bagi 40,000 tu kepada 10 orang. So 10 orang, setiap orang dapat 4,000. Itu keputusan abang. Tak salah. Kan? Itu kalau dia nak pulangkan kepada adik-beradik lain. Tapi abang kata, saya tak nak 40,000 bahagian saya ni, saya nak pergi sedekah ke masjid. Itu hak dia lah. Sebab itu dah duit dia. Itu dah milik dia. Ya? Saya tak nak 40,000 ni, saya tak nak terima, saya nak bagi pada mak. So mak dapat bahagian 40,000 duit abang. So tuan-tuan nampak tak cantiknya takharruj? Takharruj inilah adanya unsur-unsur roh kasih sayang, pengorbanan. Tapi ia mesti berlaku bukan dengan paksaan. Adalah salah contohnya, ada kes yang berlaku, suami meninggal, mak pula desak. Mak kata, mak ada lagi, kan harta ni pun ayah dengan mak dulu yang sama-sama usahakan, anak-anak semua lepaskan kepada mak berlaku. Tunggu mak mati pula barulah anak-anak dapat daripada mak balik. Tu tak boleh mak, minta maaf. Kan? Mak kena dedahkan dulu faraid di depan anak-anak. Anak-anak kena tahu dulu hak masing-masing, kemudian barulah anak-anak yang buat keputusan. So kalau anak-anak dididik dengan kasih sayang, tahu dia punya pengorbanan dan sebagainya, insya-Allah tuan-tuan. Banyak kes yang saya bantu tak ada isu, tak ada masalah pun. Kan anak semua lepas pada mak. So tak ada masalah. Tapi kena tahu dulu hak faraid. Itu konsep takharruj. So takharruj ni tarik diri, menerima harta pusaka dengan cara dia ada beberapa cara, melepaskan sepenuh hak. Dia tak nak langsung hak dia. Kan? Dia nak bagi korang tu orang ni ikut dia lah. Itu dah jadi hak dia, terpulang pada dia. Dan dia pun tak nak apa-apa pulangan kepada dia. Itu sepenuh hak. Ataupun secara muafakat. Apa jua bentuk muafakat? Contohnya sama rata. Kan? Antara muafakat juga contohnya tebus. Apa maksud tebus tuan-tuan? Seperti mana berlaku kepada isteri Abdul Rahman bin Auf. Ini kisah asal takharruj. Kan? Berlaku zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Isteri Abdul Rahman bin Auf ini, Abdul Rahman dia ada 4 isteri. Dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia ceraikan seorang isteri dia. Namanya Tumadir bin Al-Asbagh, binti Al-Asbagh. Bila Tumadir diceraikan, tak sempat habis iddah, Abdul Rahman meninggal. So, oleh kerana dalam iddah, isteri tadi berhak. So, isteri tadi mewarisi 1/8 bahagi 4, tuan-tuan. 1/8 bahagi 4. Kejap, tadi habis. So, 1/8, Allah. Sekejap. Saya punya bateri. Sekejap. Baik 1/8 sikit lagi nanti saya buka persoalan untuk di sini. 1/8 bagi 4, so Tumadir dapat 1/32 daripada seluruh harta Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf ni kan orang kaya, bilioner zaman Nabi, sahabat Nabi kan. Berapa Tumadir terima? Tumadir kata dia tak nak harta Abdul Rahman. Dia tak nak harta, dia tak nak tanah, macam itulah, dia tak nak bisnes, dia tak nak rumah, dia tak nak aset-aset kenderaan, dia tak nak. Dia tak nak harta-harta fizikal, dia nak dalam bentuk nilai. So dia tebus. Buat kira-kira, disahkan oleh Sayyidina Uthman, dia terima 83,000 dinar. So dia terima duit.
Dia terima duit, dia lepaskan aset. Ini antara konsep takharus. Hari ni kadang-kadang tuan-tuan ada waris tak nak terima duit. Kan? Padahal dapat offer dah ginilah. Kan? Boleh tak tanah ni adik beli. Kan? Adik bayar. Ikut harga semasa tak apa, adik mampu. Kan? Jadi yang lain tu terima duit. Tak nak. Pakat nak terima tanah juga. Ada satu waris saya bantu tuan-tuan. Ada seorang anak perempuan ni, ramai-ramai waris ni berkerah juga. Kan? Kita cadang kan, tebuslah. Kan? Sebab tanah ni sempit, tak dapat buat apa-apa pun. Kan jadinya ada waris sanggup bayar, kan jadinya yang tebus tadi terimalah duit, kan. Jadi kalau awak terima tanah, awak tak boleh nak buat apa-apa juga sebab sempit. Tak ada tuan-tuan, dia orang tak boleh nak bertolak ansur. Yang perempuan ni jawab, aku nak juga bahagian aku, boleh tanah sebatang pokok pun aku nak. Tuan-tuan bayar sampai macam tu, kan. Jadi susahlah kalau macam ni, sampai nak boleh tanah pokok sebatang pun dia nak, hak dia tu atas tanah tu. Allahu Akbar, kan. Jadi biarlah unsur-unsur takharuh ni dibuat dengan cara yang terbaik. So tebus. Jual hak, lebih kurang tebuslah dan tukar ganti. Tukar ganti ni abang terima tanah tu, kakak terima tanah ni, adik tanah ni, kalau banyak tanah lah kan. Ataupun tanah kecil sangat, ambil lah ke adik, abang nak kereta boleh tak, abang tak ada kereta, kan. Yang perempuan kata tak apa, yang saya pula saya nak barang kemas contohnya, so setuju, tak ada masalah. Sebab semua dah bermula dengan mengetahui hak faraid masing-masing. Itu yang keempat. Yang kelima tuan-tuan yang terakhir, nanti kita buka persoalan sikit. Takharus ini sah dengan dua syarat. Boleh bertakharus. Syarat dia, pertama, waris wajib tahu hak dan kadar faraid masing-masing yang saya sebut tadi. Yang kedua, waris yang melepaskan hak mesti baligh dan berakal. Jadi yang nak melepaskan hak tadi, contohnya dia setuju nak lepaskan hak dia mesti baligh. Dan dia mesti berakal. Terutamanya kalau melibatkan dia ni, bahagian dia tu besar. Macam anak lelaki kan, bahagian dia besar. Jadi kalau dia ni masih bawah umur, belum balik, so dia tak ada hak. Dia tak layak untuk melepaskan hak sebab dia tak faham lagi. Kan? Dan juga berakal lah. Itu dia punya syarat dia tuan-tuan. Jadi sangat penting. Saya memang beri penekanan yang banyak di sini. Sebab saya nak menjawab konsep-konsep yang salah yang orang duk sebut. Kan kita boleh bagi sama rata, kita boleh faraid tu kemudian, faraid ni solusi pilihan takhir. So pada saya bukan pilihan takhir. Faraid di depan, tengok dulu apa yang Allah nyatakan hak-hak waris, kemudian baru pergi kepada perbincangan. Rundinglah, berbincanglah. Sebab kaedah berbincang ni, itulah kaedah at-takharush. Baik, tuan-tuan sekalian. Sebelum saya buka soalan, kita tengok sikit pusaka ni. Pusaka sikit lagi. Apa maksud pusaka? Saya dah sebut tadi sepitah lalu. Iaitu segala harta bernilai milik si mati semasa hidup. Apa yang kita miliki masa hidup, tuan-tuan? Ini yang kadang-kadang ada orang kata dia tak ada harta. Kan? Saya selalu sebut, siapa-siapa pun tuan-tuan, hatta anak-anak kita yang kecil pun ada harta. Kan? Saya pernah menjawab persoalan seorang cikgu masa dalam program ladak dengan sekolah. Dululah, lama dah. Cikgu ni perempuan, dia cerita pada saya, dia kata, Ustaz, anak saya meninggal umur setahun lebih. Tapi saya simpan duit untuk dia 6,000 dah tersimpan. Anak saya meninggal. Anak bonsu. Tapi dia adalah anak-anak lain. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, duit 6,000 ni jadi hak siapa? Saya tanya dia balik, cikgu ada suami? Dia kata adalah suami cikgu. Suami dia tu ayah kepada anak tadi. Dan dia ada anak-anak yang lain. So dalam hukum faraid tuan-tuan, tahu tuan-tuan, duit 6,000 tu milik siapa? Cikgu tadi dah simpan duit untuk anak. Kalau tanya dia betul-betul, dia simpan tu, dia tumpang ke akaun anak. Buat apa tumpang akaun anak? Memang dia simpan bagi pada anak. Itu milik anak. Kan? Itu milik anak. Itu adalah pemberian kepada anak. Jadi tuan-tuan, bila anak tu meninggal, itu adalah pusaka anak. So tuan-tuan bayang, kan, baby kecil, umur setahun lebih, setahun 2 tahun meninggalkan harta pusaka 6,000 duit dalam simpanan. Siapa yang berhak atas duit itu? Ibu dia berhak. Isteri tadi, ibu yang simpan duit tadi berhak 1/6. Daripada 6,000, 1,000. Yang lebih lagi, 5,000 itu pergi kepada ayah budak tadi, ayahnya arwah. Ayahnya si mati, dia dapat asabah 5,000. Terkejut cikgu tu. Dia kata, Ustaz, kan duit tu duit saya. Saya kata balik, duit tu duit cikgu bila? Masa cikgu dapat gaji, transfer pada anak, simpan untuk anak. Dia dah bukan duit cikgu dah. Memang asal duit cikgu. Tapi dah simpan untuk anak, itu duit anak. Bila anak tu meninggal, dia dah jadi pusaka. So dia kembali kepada waris. Cikgu dapat 1,000, suami cikgu dapat 5,000. Kan? Jadi di situlah tuan-tuan, ramai duk pakat tanya soalan, Ustaz, dah kalau kami ni bercerai macam mana? Jawab sendirilah. Yang penting hukum tu kita kena faham. Bukan salah simpan duit, tapi biar kita clear benda tu. Bukan maknanya
kita belajar faraid ni menyebabkan aku tak nak simpan duit lah untuk anak. Bukan macam tu tuan-tuan. Kalau kita cukup faham, kita tahu, kita nak buat juga, seteruskanlah. Yang penting kita ada kefahaman. Jadi tuan-tuan nak sebut di sini, segala harta bernilai milik si mati semasa hidup akan diwarisi oleh waris. So apa yang kita miliki masa hidup, daripada sekecil harta sampai sebesarnya. Sebab tu dalam Al-Quran, surah An-Nisa, Allah sebut apa? Ayat 7 tuan-tuan, bila mana Allah sebut mimma qalla minhu aw kathur. Dalam ayat 7 tuan-tuan, bila Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Allah sebut orang lelaki ada bahagian pusaka, orang perempuan ada bahagian pusaka, sama ada harta yang ditinggalkan itu sedikit ataupun banyak. So tuan-tuan kalau sebut sedikit, berapa sedikit tu? Kalau kita dalam pengurusan pusaka tuan-tuan, dia akan nilai. Kalau kita submit permohonan pusaka, tanah, rumah, kenderaan dan sebagainya, dia akan nilai. So dia akan hantar kepada jabatan penilaian. So jabatan penilaian keluarlah nilai. Sebab di sebalik nilai itu adalah cukai untuk kerajaan. Tak apalah yang tu. Dia punya prosedur. Tapi saya nak sebut nilai. So bila sebut nilai ni tuan-tuan, nilai paling kecil berapa? Dalam sistem wang tunai kita, nilai paling kecil 5 sen. Masuk di sini, orang mati, kalau dia tinggal aset dengan nilai 5 sen, aset tu adalah pusaka dia. Kalau dia tinggal duit shilling 5 sen saja, duit shilling tu pusaka dia. Sebab tu tuan-tuan kita kena faham, segala barang milik kita yang kita miliki masa hidup, kita mati tuan-tuan, semuanya akan jadi pusaka. Pen saya ni tuan-tuan, pusaka. Tak nampak pen ni. Okay, bela kan? Ni saya ada pen ni tuan-tuan. Kan? Saya beli RM1.20. Kan? Pen ni masih boleh menulis, ada dakwah lagi. So kalau pen ni, kalau saya meninggal, kalau pergi jual dengan harga 10 sen, agak-agak ada tak orang nak beli. Jangan kata 10 sen lah, pergilah jual lelong 5 sen. Berebut orang nak beli tuan-tuan. So pusaka tak? Pusaka. Jadi kalau kita faham macam tu, tak kisahlah apa-apa. Gelas di dapur kita, kan? Persoalannya pinggan mangkuk, cawan, gelas, puyuk belanga tu siapa yang beli? Kalau kita suami, adakah suami yang beli? Sebab suami wajib menyediakan keperluan dalam rumah. Ataupun isteri yang beli. So harta siapa tu tuan? Kalau suami mati, so barang tu milik siapa? Kalau isteri mati, mana pula milik isteri? So nak sebab tu bila kita faham betul-betul pusaka, kalau kita nak pergi kepada pengurusan terbaik, tak dapat tidak kefahaman waris mesti kena betul. Dan konsep takharus tadi mesti berlaku dengan sempurna tuan-tuan. Kan? Memang kita kena refer kepada konsep takharus tu dengan cara yang terbaik. Sebab bukan senang nak bagi harta tu. Kan? Nak pecah-pecahkan dan sebagainya. Baik, tu dia punya takrif harta pusaka. Baik, saya silakan dulu tuan-tuan setakat yang kita bincang tadi. Kalau ada persoalan silakan. Hampir sejam ni saya saya present ni. Silakan kalau ada soalan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Nama saya Muhammad Romzi Haji Jamli Ustaz. Saya dari Seremban. Berhubung dengan apa yang kita belajar ni Ustaz, saya nak minta mohon pencerahan Ustaz lah berkenaan dengan baru-baru ni ibu saya ada membuat pemberian kasih sayang kepada waris-waris lah, kepada anak-anak dia lah, berkenaan dengan tapak rumah dan rumah yang duduk sekarang ni lah. Jadi nama saya dalam geran rumah tu memang tak ada lah Ustaz, memang tak ada. Jadi yang ada nama adik-adik saya dan anak lelaki saya. Okey Ustaz. Soalannya Ustaz, sekiranya ibu saya tak ada, boleh tak harta tersebut diparaidkan? Sama ada diparaidkan ataupun dibuat pembagian sama rata. Sedangkan nama saya tak ada dalam geran tersebut, atas nama dalam geran tersebut, adakah saya berhak untuk bantu menguruskan ataupun saya tarik diri Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey. Sekarang ni saya dapat penjelasan sikit. Maksudnya sekarang ni nama ibu dah tak ada dalam geran tu. Maaf Ustaz, saya terlupa nak cakap. Nama ibu saya masih ada lagi Ustaz dalam geran tersebut, geran tapak rumah tersebut. Tapi nama saya tak diletakkan dalam geran tersebut.
dalam penama Okey, sebagai sekejap. pewaris yang terima kasih sayang, pemberi kasih sayang ni Ustaz. Faham. Okey, sekejap. Saya nak kena buat siasatan dulu. So dalam geran tu nama ibu masih ada. Benar Ustaz. Lepas Kemudian tu ibu saya letak nama adik saya 2 orang dan letak nama anak lelaki saya. dia letak nama 2 anak dan seorang cucu lah. Benar Ustaz. Kan dan dia adalah bahagian-bahagian tu. Berapa bahagian tu jadi 1/4 ke macam mana dalam geran tu sekarang? Setiap orang. Semua setiap 1/4 Ustaz. Faham. Okey, maksudnya ibu 1/4, yang anak dia tu, 2 adik tu pun 1/4 dan cucu 1/4. Okey. Benar Ustaz. Okey, sekarang ni persoalannya, okey, ibu ni anak dia ramai lagi tak yang lain? Okey Ustaz, untuk maklumat, adik-beradik saya sebenarnya 4 orang. Seorang dah tinggal. Jadi yang ada saya 3 beradik je lah. Okey. Sekarang ni nama pada geran tapak rumah tersebut diletak atas nama 2 orang adik saya, yang lelaki dan perempuan. Dan diletakkan atas nama anak lelaki saya. Kenapa Ustaz, dia tak letak atas nama Ramzi sebagai anak dia? Macam ni lah Ustaz, saya nak jujur cakap dengan Ustaz. Saya ni Ustaz, macam ni maaf Ustaz cakap, saya terpaksa cakap terang ini. Saya ni Ustaz, anak yang tak disukai oleh ahli keluarga saya. Okey. Untuk maklumat Ustaz, saya ni anak yang tak disukai oleh keluarga saya. Sebabkan mungkin kehidupan saya tak sama dengan adik-adik saya. Kemungkinan lah Ustaz. Okey, dan faham. saya ni, Tapi dia letak saya juga anak sulung. Dalam keluarga saya anak sulung Ustaz. Saya anak sulung dalam keluarga. Jadi itulah saya nak tanya, adakah patut saya masuk campur ataupun saya tarik diri dalam hal ni Ustaz? Itu saja. Okey, saya faham. Okey. Sebab saya nak menjawab tu nak kena. Ya. Nak menjawab tu nak kena siasat. Cuma sekarang ni, okey, tak apa saya jawab. Terima kasih Ustaz. Yelah, okey. Walaupun dia tak masukkan nama Tuan Ramzi, tapi mak masukkan juga nama salah seorang anak, so cucu lah. So mungkin ada lagi rasa kasih sayang di situ. Maksudnya menggantikan tempat anak tadi kan, dia masukkan nama cucu. Cuma saya nak gambarkan macam ni dari segi hukum, perbuatan mak ni adalah hibah. Bila dia dah tukar, dah masuk nama, dia dah pindah milik, transfer kepada satu geran tu sehingga masukkan nama setiap 2 orang anak dan juga seorang cucu tu, so saya nampak ada 1/4 lah di situ. Okey, jadi apa yang mak dah letak nama tu, itu adalah hak mereka. Yang dah kata 1/4 untuk 2 orang anak tadi dan juga seorang cucu tu, itu memang hak mereka. Itu adalah hibah yang mutlak. Memang pemberian masa hidup. So hibah mutlak kepada 3 orang tadi. Saya memang milik dia lah 1/4 tu. Okey, cuma isu hibah ni saya kupas sikit, ialah yang Nabi ajar. Dari segi hukum sah dah, hibah tu sah. Yang Nabi ajar ialah dari sudut akhlak, dari sudut disiplin. Seseorang yang nak hibahkan harta ni, dia mesti berlaku adil. Jadi mungkin bacaan mak, mungkin sebab persoalan yang Tuan Ramzi tanya tadi, mak ada isu lah antara seorang mak dengan anak, so dia tak bagi kepada anak tadi, tapi dia bagi juga kepada cucu lah, kepada anak Ramzi. Jadi saya nampak di sini masih ada unsur-unsur kasih sayang di situ. Cumanya saya nak sebut dari sudut dasar asas dia ialah hibah ni mesti seorang mak atau ayah bila bagi kepada anak, dia mesti berlaku adil. So adil ni semua orang dapat lah. Ataupun adil ni juga boleh diambil kira dari sudut persetujuan. Jadi kalau kata mak nak bagi kepada 2 anak, nak bagi kepada seorang cucu, Ramzi sebagai anak juga tapi tak dapat, kalau Ramzi ni bersetuju, reda dengan perbuatan mak, kasih sayang dia juga kepada mak, so benda tu dia anggap selesai. Tak ada isu lah. Jangan Ramzi ni tak puas hati, bantah dan sebagainya. Yang tu kita bimbang ada something yang tak kena lah, dan dia masih lagi berkait dengan soal hukum ketidakadilan mak tadi. So kita bimbang di situ. Jadi nak menyelamatkan mak daripada orang kata hukum, sebab Nabi kata apa dibuat, kalau dibuat secara tak adil ini satu kezaliman dan berlaku dosa dah di sini. Jadi kalau Ramzi ada kasih sayang untuk menyelamatkan mak dari sudut pemberian tadi, hibah tadi, maka dia boleh reda, dia boleh berlapang dada sebab anak dia pun dapat. Itu respon saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut hak, apa yang mak dah bagi kepada 2 orang anak dan cucu, so Ramzi sebagai anak tak ada hak dah nak menuntut di situ. Sebab itu dah milik mereka, dah clear masa hidup mak. Tetapi yang mak miliki lagi 1/4 itu, yang ada lagi nama mak 1/4 atas geran itu, kalau mak meninggal, itu adalah pusaka mak dan akan pergi kepada 3 anak mak. Kalau 3-3 ni masih ada. Maksudnya Ramzi sebagai anak sulung dan 2 lagi adik, lelaki seorang, perempuan seorang,
Di situ atas bahagian mak 1/4 ni akan turun kepada 3 anak pula. Jadi di sinilah memerlukan kepada perbincangan, kan, kena bincang betul-betul secara yang terbaik lah. Sama ada nak lepaskan hak tu, terpulang lah yang tu. Itu tak ada isu. Yang penting faham dulu. Jadi contoh, sebagai contoh, kalau 2 orang anak tadi, dia mengambil kira bahawa dia dah dapat bahagian atas tanah tu 1/4, so mungkin dia bertolak ansur. Tak apalah, kami dah dapat mak bagi masa hidup. Sekarang bila mak dah meninggal, 1/4 atas nama mak ni kami bagi pada abang. Itu terpulang pada dia orang lah. Tapi kalau dia orang nak menuntut juga, so 3-3 ni berhak untuk menuntut. Jadi siapa yang nak bertakharuh, nak melepaskan hak itu terpulang kepada penilaian masing-masing. Tak ada masalah. Okey, jelas kot jawapan tu? Maknanya Ustaz, kalau saya nak bertaharuh tu tak ada masalah Ustaz Tak ada masalah. Itu hak kita. Takharuh ni satu pengorbanan, itu hak kita. Dia tak wajib. Kadang dia orang tak faham, ini faraid ni kau kena terima sebagainya. Tak. Kita tahu kita ada hak, tapi kita nak bertakharuh. Kita nak lepaskan. Contoh Ramzi dan lelaki ni, tak apalah, saya ada hak 1/4 daripada bahagian mak tu, saya tak nak lah. Saya pun nak lepas kepada adik saya. Jadi adik tu lah akan memiliki dia punya bahagian tu nanti. Macam tu. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Okey, salam. Dan percayalah, pahala pengorbanan tu sangat besar, dan kalau kita yakin Allah akan gantikan dengan ganjaran-ganjaran yang lagi besar. Tidak di dunia, percayalah ganjaran di akhirat tu menanti kita. Ini hikmah daripada kita memahami faraid dengan cara yang betul. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Silakan, ada lagi soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Cik Nazra dari Seremban 2. Ya. Masalahnya begini, dulu hari tu bila ayah saya meninggal dunia, rumah tu telah dipustakakan, bukan secara syariah lah, tetapi secara, tak tahulah nak kata sama rata pun tak apa-apa sama rata sangat. Apa yang berlaku, mak saya telah mendapat 50%. Lepas tu abang saya dapat 30%, dan kakak saya dapat 10% orang, dan saya dapat 5%. Kakak saya dapat 5%, saya dapat 15%. Maknanya tak apa, tak tahu macam mana. Malah saya pun tak diundi dengan saya. Jadi sekarang bila mak saya meninggal, dah susah dah. Sekarang nak ikut faraid pula. Jadi macam mana cara tu? Bila macam mana nak betulkan apa yang pada asalnya salah lah. Faham. Okey, sekarang ni yang kata peratus-peratus tadi tu atas tanah ke? Rumah dan tanah. Maksudnya okey, tapi dalam geran tu dia tak ada tulis peratus, dia akan tulis pecahan kan? Ya, dia tulis pecahannya je. Okay, boleh sebut tak pecahan tu? Saya boleh nak gambarkan sikit. Oh, jadi pecahannya sebelum mak saya meninggal lah kan. Pecahan sebelum mak saya meninggal, mak saya dapat 50%. Yelah, dia punya pecahan dalam geran. Mak saya dapat separuh lah. Yelah, separuh tu tahulah maksudnya bacaan. Tapi tak apalah. Kalau sebab saya kalau boleh saya nak ingatkan, saya nak bayangkan dalam geran tu berapa dia punya kadar dia tu, dia punya pecahan dia tu. Satu per berapa sebagainya, tak apalah. Jadi mak saya dapat 1/2. Lepas tu abang saya dapat 30%, lebih kurang 1/3 lah kan. Dan saya dapat 15%. Okey. 15% ya. Okey. Jadi sekarang mak saya dah meninggal, jadi itulah abang saya pula kata kalau ikut faraid maknanya kalau ikut faraid maknanya dia pun masih nak juga yang 2/3. Saya pun tu. Okey. Itulah isu dia. Okey, saya nampak macam ni. Okey, tanah ni luas mana? Ada rumah sebuah ke? Rumah sebuah, ya. Ya, lepas tu luas tanah ni untuk tapak rumah je lah. Ya. Okey, tak apa. Saya nak baca dia punya situasi. So macam ni, kepada Tuan Nazra yang bertanya, kita tahu dari segi hukum faraid memang waris ada hak. Cuma kita baca dalam jangka yang lagi panjangnya, jangka panjang. So apa yang saya gambarkan macam ni lah. So kalau kata seseorang ni dia ada rumah, dia ada tanah dan ada rumah. So sebenarnya berapa lama kita nak kongsi rumah tu?
Ya, betul. Kita anak-anak ni berapa lama kita nak kongsi? Contoh kata dalam situasi ni ada abang, ada kakak, ada Tuan Azrael lah sebagai adik kan, 3 orang. Saya duduk kakak. Dan abang saya masih duduk di rumah tu. Ya. Itulah isunya. Abang duduk di rumah tu sedangkan dalam rumah tu ada hak waris lain. Betul. Perasaan waris lain? Abang duduk dan aku macam mana pula? Anak kita akan bimbang. Lama-lama dia benda ni dia akan sampai satu masa dia lah, kalau kita tak bendung, kita tak kontrol dengan baik, dia akan meletup tau. Betul. Dia macam sekarang pun dah meletup dah. Dah meletup dah. Okey, itu dah nampak. Dia dah 5-6 tahun dah. Masih meninggal. Sebab tu saya beritahu tadi, dalam kes ni sebenarnya kalau boleh ada muafakat, so bertakharus lah sebagai langkah yang terbaik. Maksudnya, dia lah saya nampak bukan senang untuk kita bertakharus dengan melepaskan macam tu sahaja. So mungkin ada imbalan, contoh kata macam tebus tadi kan. Contoh kata kalau macam abang, dia nak rumah tu, sebab tu dia usahalah untuk bayar kepada adik-beradik lain. Kan, supaya benda tu berjalan dengan harmoni. Jadi dia jangan berkeras, dia kata aku ada hak besar 30%, so aku layak duduk. Tak betul tu. Kan, hak adik-beradik lain tu tetap ada, jadi dia kena ingat rumah tu bukan milik dia seorang. Dan saya bimbang kesan dia apabila dia meninggal, kita meninggal, kakak meninggal, jadi dia akan pergi pula ke peringkat level cucu pula nanti. So berapa orang yang akan berkongsi pula di situ. So cerita tu akan, dia kata, kita bayangkan never ending story lah, dia takkan putus sebenarnya hak faraid tu. Sebab tu kita kena bijak. Okey, itu ulasan pertama saya. Yang kedua berkaitan dengan pembahagian tu, saya nampak saya tak pastilah kenapa boleh jadi agihan tu tak mengikut dia punya portion. Macam sepatutnya abang dengan Nazrai patutnya dapat sama lah sebab dua-dua lelaki. So kakak tu dia perempuan, so dia kurang lah sikit satu bahagian. Tapi saya tak pasti, mungkin ada persetujuan ke masa buat dulu ataupun macam mana? Ada persetujuan antara kakak dan abang saya lah, tapi saya tak masuk masa tu. Saya bayangkan mungkin persetujuan tu ada, tapi persetujuan tu tak dibincang dengan betul. Jadi kadang-kadang kita seolah macam terpaksa bersetuju. Contoh macam tu lah. Dan saya nampak mak dapat separuh ni pun mungkin atas andaian sepencarian dengan ayah. So bagi mak separuh. Tak apa. Okey, sebenarnya macam ni, saya nak sebut macam ni lah. Benda dah berlaku. So pembahagian tu dah wujud dalam geran. Setakat mak lah. Mak hidup. Jadi saya cadangkan kita tak payah panjangkan cerita yang tu. So terimalah apa, contohlah ini pandangan saya lah. So kekallah apa yang ada itu. Tinggal sekarang bila mak meninggal, separuh yang atas nama mak tu kembali kepada faraid bahagian waris-waris pula. Jadi kalau ikut di sini, kalau tengok pada hukum, abang dia ada 2 lelaki, seorang perempuan. So di sini bahagi 5 lah. So tak 2 lelaki, 2 perempuan. Ya, 2 lelaki, 2 perempuan. Ya. Jadi bahagi 6 lah di situ. Sebab lelaki akan dapat 2, perempuan 1. Jadi bahagian mak tu dia bagi 6 kalau ikut hukum faraid. Cumanya macam saya bayangkan tadi lah, kalau kita terima juga rumah ni, abang duduk di situ, so sampai bila? Kita bimbang nanti abang tak ada, anak-anak dia pula kuasai rumah tu, sedangkan dalam rumah tu ada hak waris-waris lain. Jadi di sinilah tapi abang saya belum kahwin lah, dia masih bujang. Oh gitu pula. Tak apalah. Maksud kalau dia belum kahwin tu, maksudnya kita nampak bayangan dia akan turunlah ke adik-beradik pula nanti. Okey. Jadi benda tu nak kena faham tu, nak kena runding betul-betul. Bincanglah. Maknanya saya boleh cadangkan kepada dia untuk mungkin cari dirilah untuk mak saya ke? Itu boleh kita cadang. Contohnya ataupun kalau dia tarik diri, memang patut pun dia dapat 30% kan, betul tak? Ya. Kalau dia tarik diri, maksudnya bahagian mak tu turun kepada waris-waris lain. Jadi kalau kita tengok di sini, harta sepenuhnya rumah ni dia akan bagi 6. So kalau bagi 6, maksudnya abang dapat 2/6, Nazrai dapat 2/6, yang kakak dengan yang perempuan 2 orang tu 1/6. Okey. Itulah. Jadi maksudnya hala tuju selepas mak meninggal ni, cuba susun pembahagian yang terbaru tu jadi macam tu. Untuk lebih berlaku adil. 2/6, 1/6. Boleh setting yang tu, boleh buat. Haraplah. Kadang-kadang orang nak sangat. Itu kalau nak tuntut atas rumah tu lah. Tapi kalau rasa macam kita malah terlibat dan sebagainya, so bincanglah untuk tebus, apa nak bayar. Abang nak kan, dia mampu, dia bayar lah bagi adik-adik lain. Saya nak itu lebih baik lah daripada kita berkongsi, entah sampai bila kongsi tu tak tahu. Wallahualam. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya Syafiq dari Seremban 2. Ya, sila.
just dia nak inquire Ustaz. Ni tabarruj ni kan Ustaz, kalau kita kena lafaz ke ataupun kita macam buat diam-diam, buat tak tahu saja, ataupun adik-adik yang lain tu macam mana Ustaz? Contohnya, jadi adakah kita ni dosa juga because tak ambil berat tentang faraid, ataupun sebab sebab kadang-kadang adik kita dia orang tak berilmu. Jadi kita nak pandai-pandai pergi jumpa IPA nak tanya pasal faraid ni, kita pun malu lah kan. Kita malu nak sebut kan. Sebab kita macam nampak macam ambil advantage kan. Macam suami dia meninggal, tinggal dia sebatang kara, dan kita datang pula nak tuntut, nak cakap pasal faraid kan. Rasa macam tak sesuai lah kan. Bukan maksud saya faraid tu tak sesuai. Maksud saya nak cakap tu kan, nak buka mulut tu kan. Kita ni, jadi saya ambil jalan lepas tangan sajalah. Mana dia, tak apalah, okay, no problem. Tapi tak adalah pula niat tabarruj tadi. Ni baru hari ni saya tahu apa ada tabarruj ni. Okey. Tabarruj. Terima kasih pada Ustaz. Jadi juga pada Ustaz Mukti yang buat daurah ni. Jadi just pandangan Ustaz lah. Ini dari segi ceritanya, adik saya meninggal. Dia tinggal seorang isteri, seorang anak angkat. Dia tak ada anak lah. Tak ada anak. Jadi kita ada hak lah kan. Kita ada ni, tapi saya buat donor je lah. Saya buat, tak kisah, dia pun tak cakap, dia pun tak jumpa saya nak cakap, saya pun tak apalah, tak ada apa kan. Tapi sekarang ada tabarruj ni. Saya boleh pakai tabarruj ni secara niat, ada kena sebut dekat dia. Dan apa hal pula adik-adik yang lain. Saya ada dua adik lain. Tapi dia orang pun masing-masing, jadi tak ada bergaduhan lah. Sebab masing-masing buat macam tak tahu menau lah kan. Tapi memang tak ada ilmu lah kan dalam bab ni kan. Minta penjelasan sikit lah Ustaz. Saya nak tanya sikit. Jangan ambil masa banyak sangat, aja sikit je Ustaz penjelasan. Tak apa. Saya nak tanya sikit, arwah ni, arwah abang ni, dia ada aset dia dalam bentuk apa? Ada tanah, ada rumah ke? Dia arwah adik saya. Oh, adik-adik dia ada sebiji rumah teres, tu adalah kereta, kenderaan dan harta lain, bank account semua tu ada lah kan. Dia meninggal bila meninggalnya? 5 tahun lebih dah. Masya-Allah. Tapi benda ni tak ada berlarutan Ustaz, tak ada bergaduhan dalam family Ustaz. Ya, faham. Maksud saya di sini, maksud saya dia dah meninggal 5 tahun. Sekarang ni proses rumah apa semua tu dah selesai, dah tukar nama ke belum? Saya pun tak ambil tahu Ustaz. Itulah pokok pangkal dia. Baik, terima kasih. Jadi saya nak tahu cuma saya berdosa ke tak berdosa itu Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, macam ni. Kadang saya sangka buruk je Ustaz. Kadang saya sangka buruk je kan. Tapi kita kena tak boleh sangka buruk lah kan terhadap adik ipar saya. Terima kasih Ustaz. Okey, cantik soalan. Nak kata ambil masa tak juga, sebab isu ni isu yang perlu kepada penjelasan yang lebih luas. Okey, sebab tu yang saya kaitkan tadi. Bila kita membicarakan soal faraid, kita kena kaitkan dengan soal pengurusan tu sendiri. Okey, dari segi hukum sebenarnya, bila faraid tu wajib, menunaikan hukum faraid atas harta pusaka tu wajib, maka mengurus harta pusaka tu pun adalah wajib. Sebab tu kaedah fiqh sebut mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna satu kewajipan kecuali dengan dia, maka dia adalah wajib. Jadi selagi mana isu tanah, isu kenderaan, isu rumah, duit sebagainya tak selesai tuan-tuan, nama tak tukar dan sebagainya, so menjadi kewajipan untuk kita laksanakan benda tu. So kan nampak di situ pada saya, kalau kita buat donor saja, kita buat abayah macam tu, minta maaf saya sebut saya nampak di sini kita telah menganiayai waris si mati, dan mungkin kita boleh sebut kita berlaku zalim kepada mereka. Sebab tu saya cadangkan, saya nasihatkan, bantulah. Buang persepsi, sebenarnya sebab kita tak ada isu. Kita sendiri pun, macam Cik Syafi'i adik-beradik kata, kami tak nak pun. Kami sanggup bertakharus, walaupun tahu hari ni baru konsep takharus. Kami ada harta kami sendiri. Kami kalau boleh, kami tak nak usik, kami tak nak. Tapi oleh kerana dah ada satu keputusan yang terbaik ini, tak nak ini, maka sebaiknya go on, teruskan supaya kita bantu isteri arwah untuk dia dapat hak itu dengan sempurna. Sebab tu, persepsi yang kata kalau nak bercakap, nak tanya nanti sensitif dan sebagainya, saya nampak sepatutnya ia tak berlaku lah.
benda tu bincang betul-betul, pergi jumpa isteri arwah itu, kami beritahu sebenarnya kami nak bantu selesaikan pusaka arwah, kami adik-beradik arwah ni walaupun kami ada hak, kan isteri 1/4 je tuan-tuan, adik-beradik ada 3/4 di situ. Itu nak bertakharuf tu kena tahu dulu tu, isteri 1/4, adik-beradik 3/4. Saya banyak berdepan, minta maaf, saya banyak berdepan kikih adik-beradik tuntut, kesian ke isteri. Bukan kata kita nak salahkan hukum, tetapi soal etika, soal kasih sayang kan. Kalau adik-beradik ni ada kasih sayang, sanggup melepaskan hak, pahala sangat besar. Jadi kita nak dapatkan pahala yang sempurna ini, Tuan Syafiee dan juga rakan-rakan yang lain, maka sempurnakanlah. Pergi jumpa dia, cerita ke dia gini-gini, dan kami semua tak ada masalah, kami nak lepaskan hati-hati arwah ni kepada awak semua, so jom kita buat pengurusan. Sebab bila sebut pengurusan, rumah tereh nak kena tukar nama, kereta nak kena tukar nama, so duit mungkin ada yang masih sangkut nak kena selesaikan, supaya kita tidak meninggalkan satu kesan yang lagi besar akan datang. Apa kesan dia? Kalau isteri itu meninggal, siapa yang akan mewarisi harta tu pula? Bila isteri meninggal, dia ada hak dia tu. Kemudian kita juga, adik-beradik, bila kita meninggal, anak-anak kita pula boleh claim pula di situ. Jadi kita nak cuba tutup ruang-ruang ini, so selesaikanlah. Sebab tu saya nasihatkanlah, saya cadangkan, bantulah uruskan pusaka arwah ni dengan cara terbaik. Kalau kita tak mampu, carilah orang yang mampu membantu untuk jadi penasihat dan sebagainya, insya-Allah. Kan saya ada rakan-rakan kalau di Seremban dan sebagainya, rakan-rakan yang boleh bantulah. Kalau saya sendiri pun setakat nak ke Seremban tu bukan jauh. Kalau perlu bantuan dan khidmat batu, insya-Allah boleh bagi tahu. Kan? Itu pandangan saya lah, Cik Syafiee. Insya-Allah mudah-mudahan. Ada soalan dalam mesej tak? Okey. Sekadar nak tanya, harta ini perlu tertakluk dengan pembayaran cukai tertentu. Bagaimana pula zakat? Okey. Harta yang diwarisi, dia tak terlibat dengan, dia bukan ada cukai macam ni je. Saya tak pasti pula persoalan dengan cukai. So, contohnya kita mewarisi satu aset kan macam rumah. Saya minta maaf, saya tak mampu untuk menjawab soal cukai tu. Sebab kita memiliki harta kan, takut dia berkait dengan cukai tu. Yang tu kena refer balik ke HDN lah. Okey, ataupun masuk persoalan ni pun takut ada masuk lain. Tapi masuknya tertakluk dengan pembayaran cukai tu, maksudnya kalau kita menerima harta, adakah kita terlibat dengan pembayaran? Kalau bayaran perintah tu ada. Maksudnya pengurusan pusaka, contoh kata kita urus satu-satu pusaka di agensi macam pejabat pusaka, untuk kita dapatkan perintah tu memang kita kena bayar cukai tu. Dia panggil bayaran perintah. Kan? Barulah kita boleh dapat. Dia akan tengok atas nilai harta, 1% atas nilai harta. Biasa macam itulah. Itu je cukai yang ada. Tapi kalau melibatkan pemilikan tu, kita memiliki harta, saya rasa tak ada kena mengena dengan pembayaran apa-apa lah di situ. Cuma bayaran perintah tu masa bicara kuasa tu. Okey, bagaimana pula dengan zakat? Okey, soal zakat ni, kalau kita menerima harta, dia sebab negeri-negeri dia ada beza lah. Kalau macam saya tak pasti Negeri Sembilan lah, kena rujuk pada pihak zakat lah. Contohnya, kita menerima duit daripada harta pusaka. Apakah kita kena bayar zakat daripada duit yang kita terima itu? Kalau tak silap saya di Selangor memang dia dibincang. Sebab dia dianggap sebagai pendapatan. So dia ada zakat pendapatan di situlah. Itu pun campur dengan pendapatan lain lah. Kalau kita terima dalam bentuk duit tunai. Kalau kita terima dalam bentuk aset macam tanah dan sebagainya, dari segi hukum zakat dia tak berkenaan lah di situ. Kan? Tapi saya tak pasti. Yang tu kena refer kepada pusat zakat negeri masing-masing lah. Kan? Sebab mungkin di sana dia ada peruntukan yang berbeza dari sudut itulah. Jadi kita tak boleh nak menjawab secara umum lah macam tu. Sebab dia ada beza-beza. Selangor lain, negeri lain-lain dan sebagainya. Dari sudut amalan di pejabat zakat lah. Zakat negeri-negeri. Wallahualam. Apa ni Tuan Syarifuddin? Mencelah sikit. Mungkin maksud, kalau tanah tu, dia ada cukai tanah tertunggak lama. Cukai tanah mungkin sampai 20 tahun tak bayar. Jadi itu nak kena pakai harta SIM hati ke? Ya. Atau macam mana? Okey. Kalau soalan begitu, Ustaz, maksudnya kalau cukai yang tertunggak, yang makna arwah tak bayar, maksud itu adalah hutang dia. So hutang dia tu perlu kita lunaskan daripada harta dia lah. Harta yang dia ada. Ataupun kalau waris sudi bayar tu terpulang lah kan. Tapi maksudnya kita boleh settle dululah. Dia punya tunggakan cukai tu. Ambil daripada harta cash yang dia tinggalkan tu, ambil untuk cover cukai tu dulu. Macam itulah.
Kalau zakat dia pun macam tu jugalah. Kalau melibatkan zakat yang dia tertinggal masa dia hidup, so wajib. Sebab itu hutang si mati. Zakat tu adalah hutang si mati dengan Allah, so wajib bayar daripada harta yang dia tinggalkan. Settlekan dulu. Sebab tu hutang. Sebagaimana kita sebut tadilah, bersihkan dulu. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, soalan kedua boleh Ustaz? Ya, sila. Ustaz, ni soalan umum Ustaz. Saya ada banyak kawan Negeri Sembilan ni, tapi dia pun komplain, bukan komplain lah, kalau celah-celah sembang kan, aku ada tanah tak boleh buat apa, ni tanah adat, aku anak lelaki. Maaf Ustaz tanya soalan macam ni Ustaz, di Negeri Sembilan pula tu. So minta penjelasan sikit Ustaz kalau... Tak apa, okey. Saya faham. Orang Negeri Sembilan ataupun saya dalam mana-mana kuliah, atau saya sampai ke Sabah pun orang akan tanya isu tanah adat ni. Kalau tempat dia tak ada tanah adat kan, sebab bila sebut je Negeri Sembilan ni orang akan nampak tanah adat. Baik, saya pun ada beberapa kali kuliah di Negeri Sembilan, dan kadang-kadang saya nampak, minta maaf lah tuan-tuan, di Negeri Sembilan sini, ini penilaian saya lah, hasil dia saya pergi jumpa, bersembang, orang kata bincang-bincang. Kadang-kadang isu faraid di Negeri Sembilan, kadang-kadang ada kalangan asatizah kita tak nak sentuh pasal tanah adat. Tak berapa nak sentuh, macam tak berani dan sebagainya. Bukan maksudnya sentuh tu kita salahkan, tidak. Sebab saya tak setuju kalau ada orang kata tanah adat ni apa tak ikut faraid dan sebagainya, bercanggah dengan syarak. So kajian kita buat, saya study juga isu tanah adat. Tanah adat ni memang ada dalam kanun tanah negara, memang ada dalam perlembagaan, dia punya perundangan dia. Cuma saya nampak pada saya kena ada perubahan dibuat, itu saja. Kan, perubahan supaya masyarakat faham. Okey, kajian kita buat, tanah adat ni sebenarnya dia bukan pusaka. Dia bukan pusaka. Tanah adat ni ia adalah tanah milik suku. Sejarah dululah adat Pepatih, Temenggung, Pertembungan di situ. So tanah adat ni, ini kajian dibuat oleh USIM, ada satu buku dibuat, dan dia konsep tanah adat ni dia banyak bentuk dia lah. Saya nampak salah satunya disebut tanah tu tanah milik suku. So dia bukan milik orang yang ada nama dalam geran tu. Jadi suku, pemilik asalnya suku. Jadi suku ni dia mengutamakan orang perempuan. Okey, jadi orang perempuan yang dimasukkan nama dalam geran tanah adat ini pun bukan pemilik, dia hanya pemegang amanah sahaja. Pemegang amanah daripada tanah adat. So turun ke perempuan. Sebab meraihkan wanita kan. Perempuan sampai ke sudah, so perempuan jaga. Jadi saya buat penilaian, sepatutnya kalau turun ke seorang sebagai kepada pemegang amanah, sepatutnya seorang je lah. So tak perlulah masuk nama ramai, sebab saya tengok, kita kaji juga, saya tengok geran-geran tanah adat yang saya jumpa kemudian ni, sampai masuk 5 nama, semua perempuan. Dan akhirnya dia akan jadi macam mana kesan dia, yang perempuan-perempuan ni anggap tanah tu milik dia. Saya pernah berbincang dengan seorang ketua lembaga. Ketua lembaga ni lelaki. Dia ni adalah orang utama lah dalam bicara kuasa tanah adat, dia akan ada sama. Kan? Untuk sama-sama orang kata, berbincang dengan pegawai pusaka untuk buat keputusan. Itu dia cerita pada saya macam itulah. Dia cerita, dia pun ada masalah dengan tanah adat milik arwah mak dia. Bila dalam geran tanah adat tu nama kakak dia, kemudian tanah tu terbiar sekarang, tak buat apa-apa. Bila dia nak bangunkan, dia nak usik, kakak tu tak bagi. Kakak duduk negeri lain ikut suami. Jadi akhirnya tanah tu terbiar. Kalau ada rumah pun nak runtuh, naik semak sambung dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, perempuan yang ada nama dalam geran tanah adat ni hanya pemegang amanah. Faraid tetap berlaku di mana? Atas hasil-hasil yang ada dalam tu. Kalau ada tanaman, ada pokok, ada hasil sewa dan sebagainya, tetap tertakluk dengan faraid, dan hak-hak waris ada di situ. Cumanya bila meninggal, dia tak boleh nak turun ke lelaki. Dia turun ke perempuan. Perempuan tu hanya pemegang amanah. Cuma satu lagi saya nampak dalam geran tanah adat Negeri Sembilan ni, kita tak tengok dia ada tulis pemegang amanah ataupun takbir. Itu antara pandangan saya, cadangan saya, kalau boleh ada pindaan lah dibuat di situ supaya perempuan yang terima tanah adat ni, yang pegang, yang ada nama tu, dia faham bahawa dia bukan pemilik, dia adalah pemegang amanah. So kalau dia meninggal, turun kepada yang lain pun pemegang amanah. Jadi dia tidak diwarisi lah atas tanah, tapi hasil tetap diwarisi mengikut hukum faraid. So saya nampak di sinilah berlakunya cabaran dan kekangan dari sudut kefahaman. So pendedahan tentang tanah adat Negeri Sembilan ni kena mantapkan lagi lah. Kena ada lah, sebab saya nampak kadang-kadang ada ustaz-ustaz tak berani nak bercakap. Kan? Tak nak sentuh dan sebagainya. Wallahualam, itu respon saya. Okey, jadi Ustaz, saya ada seorang kawan Ustaz. Bini dia orang duduk atas tanah adat, tanah lah perempuannya, besar rumah semua kan.
Jadi maknanya dia bila isteri dia meninggal, dia kena keluar daripada rumah tanah tu. Jadi kesian juga kan kalau kata tak ada tanah lain, rumah lain, dia satu soalan juga. Ya. Satu soalan yang kita, satu yang kita tengok je macam Ustaz cakap tadi, akan banyak kawan saya dia ada bawa lah round-round tempat-tempat dia tunjuk lah ini tanah kosong, tengok rumah terbiar-biar. Jadi orang kata wastage of asset lah Ustaz kan. Putih cakap kan. Banyak kan di Negeri Sembilan gitu. Itu saja pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak Ustaz. Terima kasih. Saya nampak kena ada satu pendekatan lah di sana. Sebab contoh macam rumah, memang kita dengar kalau kahwin dengan orang Negeri Sembilan ni, kalau berpisah ke apa ke, kita kena keluar. Sebenarnya pada saya, dari segi hukum, bila turun ke perempuan, dia pemegang amanah saja. Sepatutnya isu keluar tak keluar ni, suami ni dia ada hak atas rumah tu. Kalau rumah tu memang milik isteri, sepatutnya dia nak keluar, siapa yang nak terima tanah tu dia kena bayarlah kepada suami atas nilai bahagian suami. Sepatutnya begitu. Tapi sebab saya nampak benda tu dah dibudayakan daripada dulu, dia kan memang hak mutlak. Dia tak nampak dah apa aset yang ada atas tanah tu, hasil dan sebagainya, untuk difaraidkan dia dah tak nampak begitu. Sepatutnya benda tu patutnya tak berlaku begitulah. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita mungkin nak rehat sekejap nanti, tak apa saya teruskan sikit lagi ni sebagai pengenalan kita lah. Okey, kalau kita tengok slide yang ada ini, insya-Allah persoalan-persoalan saya nampak faraid ni tuan-tuan, persoalan ni memang persoalan teknikal yang sangat-sangat banyak. Saya percaya tuan-tuan ada persoalan-persoalan lain yang lebih banyak lah. Okey, kalau tengok slide, kita habiskan sikit lagi sebelum kita break sekejap 10.45 kategori harta pusaka. So kalau kita sentuh tentang harta pusaka ni, kita ada dua bentuk harta. Okay, sebab dia melibatkan perundangan teknikal. Dia panggil harta ta'alih, iaitu tanah dan juga rumah. So kalau sesiapa mati ada tanah ada rumah, itu dipanggil harta ta'alih. Yang lain daripada itu dipanggil harta alih, selain pada rumah dan tanah. Semualah duit, kenderaan dan sebagainya, ternakan, barang kemas, pakaian, pinggan mangkuk. Jadi yang saya sebut tadi, segala barang milik kita ni semua adalah pusaka. Jadi jangan anggap benda-benda besar je. Kadang orang duk nampak tanah, rumah, duit, kenderaan. Tapi macam mana perabot dalam rumah? Pakaian si mati. Bolehkah kita bagi-bagi lebih-lebih kurang ni? Tak boleh sebenarnya. Kan? Benda tu memerlukan kepada penilaian yang terbaik. So kita bimbang terambil hak waris. Saya pernah bantu satu kes tuan-tuan di Pahang. Yang meninggal ni seorang ustaz, isteri dia pun ustazah, anak-anak Masya Allah semua mengaji agama. Tapi bila sampai bab faraid, bila arwah suami ni meninggal, anak-anak bela, tak tahu macam mana soal pengurusan. Saya datang untuk khidmat bantu. So kita bincang satu-satu, tengok pada aset sebagainya. Saya terang tentang pusaka. So isteri pun dia cerita. Dia kata, Ustaz, masa arwah meninggal tu, adalah seorang kawan dia ustaz juga. Ustaz Mutiat cerita sama-sama ustaz. Dia kata ustaz juga datang jumpa saya. Dia kata minta, dia lah datang ziarah, datang apa-apa majlis tahlil sebagainya. Jadi jumpa saya, dia kata ustaz tu minta lah, kawan baik, minta lah apa-apa orang kata, sebagai orang kata kenangan barang-barang milik arwah untuk dia. Jadi dia berkenankan satu selipar milik arwah. So mungkin duk berkawan-kawan tu tengok selipar. Jadi minta lah selipar. Jadi isteri dia pun bagi. Saya kata dari segi hukum tak boleh. Ustazah, kita panggil ustazah lah, dari segi ustazah nak bagi, ustazah kena pastikan semua waris-waris redha dan setuju. Kalau waris redha dan setuju, so tak ada masalah. Sebab dalam selipar tu ada hak-hak waris. Dan anak-anak dia pun semua alhamdulillah cukup umur, cumanya dia tak tanya anak-anak. Masa jumpa dengan saya tu, anak-anak ada. Saya tanya anak-anak, tahu ke mak bagi selipar kepada kawan arwah ni? Kan anak-anak kata tak tahu, kami pun tak ambil tahu kan. Jadi saya kata tak boleh. So sekarang hari ni saya nak minta anak-anak lepaskan hak atas selipar tadi supaya kawan arwah yang ustaz tu dapat selipar tu, dia dapat secara halal. Dia jangan pakai selipar tu, dia pergi mana-mana ceramah, kuliah, pergi masjid, dia pakai selipar orang lain, dia curi selipar orang lain, dia curi selipar yang ada hak waris, hukumnya haram. Kita nak bantu sampai gitu tuan-tuan kepahaman. Jadi anak-anak pun halalkan. Dan arwah ni ada mak. Saya tanya mak, betul mak ada juga. Makcik macam mana? Makcik ni pun dengar tak dengar, nak kena cerita banyak kali tuan-tuan. Kan? Alhamdulillah dia pun setuju. So alhamdulillah selesai lah hari tu. Tapi maksudnya pendekatan awal yang dibuat, kaedah yang dibuat tu salah peringkat awal. Tapi pendekatan yang kita nak bantu selepas daripada itu, kita bawa bincang lah. Bincang. Benda-benda yang dah terlepas tu bincang balik, terang balik. Jangan buat diam. Bimbang nanti ada sesuatu yang tergantung. Itu dia punya konsep kaedah dia. Okay. Jadi kemudian harta tak alih dan alih. Kemudian kalau kita tengok dalam kolom bawah tu harta bukan pusaka. Yang ni kalau kita nak kupas pun panjang tuan-tuan. Tapi saya baca je lah, ada 10 perkara harta hibah dan wasiat.
Okay, mungkin petang nanti kita bincang lebih detail. Kalau kita sebut pasal hibah dah wasiatkan dia terkeluar daripada pusaka. Kan macam tadilah persoalan apa nama tadi, Cik Nazrai ke siapa tadi kan yang kata bukan Cik Nazrai, yang mula-mula tadi kan yang dah bagi kepada 2 orang adik-beradik dengan cucu tu. Itu dah tak kena mengena dengan pusaka dah. Kalau mak meninggal, tapi yang atas nama mak tu masih pusaka. Harta wakaf, masa hidup dah wakaf, dah terkeluar. Cuma bila sebut isu wakaf ni kadang-kadang wakaf lisan. Kan nama tak tukar, tak pergi kepada pihak penerima wakaf dan sebagainya. Banyak tanah-tanah wakaf yang diwakafkan tanpa ada satu sistem yang sempurna dituntut balik oleh waris selepas kematian pewakaf. Ini memberi kesan yang besar. Harta telah dijual, harta yang dipegang amanah, harta yang ditakbir, macam Felda selalu lantik pentadbir. So pentadbir bukan pemilik. Khairat kematian bukan pusaka. Kalau kita terlibat dengan mana-mana pertubuhan agensi, kalau meninggal, kan dibayar khairat, so bukan pusaka. Pampasan ni maksudnya kalau orang bekerja dia ada pampasan kematian, kan, itu bukan pusaka. Ganjaran pun bukan pusaka. Sumbangan, kalau meninggal pergi ziarah, duit orang menyumbang itu bukan pusaka. Yang ke-10 pencen. Yang bekerja dapat pencen. So pencen ni kerajaan, contohnya dia dah tentu dah untuk isteri sekian, untuk anak-anak sekian. Ayah mak tak ada pencen. So bukan pusaka. Jadi jangan pula ayah mak tuntut tu isteri dapat pencen bulan-bulan tu, aku hak faraid tak dapat. Tu tidak, ayah mak dia tak terlibat dengan pencen. Pencen ni bukan pusaka. Ini semua dah dijelaskan dalam fatwa dan seumpamanya lah. Okey, itu di sini. Okey. Kemudian yang terakhir sebelum kita berhenti sekejap, hak atas harta peninggalan. Okey, sebelum kita tengok pada waris. Pun saya tengok sepitah lalu tuan-tuan, ini adalah carta saya kalau dalam pertemuan dengan waris kita akan follow yang ni. So tuan-tuan, kalau dalam mazhab Syafi'i kita tuan-tuan, pertama bayar hutang dulu. Walaupun dalam praktikal sebenarnya orang akan urus jenazah lah. Kan mana ada orang ambil kira soal hutang tu kemudian. Tapi nak tengok penekanan mazhab Syafi'i, dia letak hutang dulu tuan-tuan. Tapi kita fikir-fikir kalau nak bayar hutang dulu, tak terkebumi dah jenazah tu. Jadi ambil pendekatan yang ada hari ni, selesaikan jenazah, kemudian lepas pada tu cek hutang-hutang arwah. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Sebab tu masa hidup, kita kena declare, kita kena uruskan hutang kita dengan cara terbaik supaya waris tahu hutang kita. Oh, macam mana awak boleh tahu hutang arwah ayah mak? Dia dah siap ni, file dia ni, dia dah list dah. Dokumen hutang pun lengkap pun semua, kan cantik. Jadi waris pun, dan arwah pun dia dah siapkan satu kaedah macam mana waris nak selesaikan hutang. Kan? Itu antara konsep-konsep pengurusan lah tuan-tuan. Masa kita hidup, kita kena bijak. Okay, yang kedua bayar hutang. Yang nak sebut di sini berkait dengan urus jenazah tadi, maksudnya boleh guna duit pusaka untuk urus jenazah. Tetapi mesti yang wajib saja. Yang wajib apa dia? Mandi, kafan, ke bumi. Kan? Itu wajib. Semalam ada satu panggilan dari Terengganu. Dia kata arwah ni tak ada anak, tak kahwin dan sebagainya. Jadi waris ni nak kena cari dulu. Cuma dia kata duit arwah ni saya bertanggungjawab pegang sebab saya yang jaga arwah. Jadi dia bukan waris. Dia ni anak saudara, perempuan, bukan waris. Jadi dia kata saya guna duit arwah ni untuk urus jenazah, bayar mandi, kapan, ke bumi. Dan dia sebut juga kepuk, batu nisan apa semua saya pakai duit dia. Saya jawab, saya kata yang wajib boleh guna. Mandi, kapan, ke bumi, selesai urus jenazah, ke pengangkutan dan sebagainya boleh guna. Tetapi kepuk dan batu nisan itu bukan wajib. So tak boleh guna harta pusaka untuk beli kepuk dan batu nisan kecuali waris-waris bersetuju. Kalau ada persetujuan waris, so jalan. Sebab dia bukan wajib. Itu duduknya tuan-tuan. Jadi benda yang wajib dalam pengurusan jenazah boleh ambil. Sebab tu berjaga-jagalah benda tak wajib. Contoh buat kenduri arwah dan sebagainya kan. Yang tu nak kena berhati-hatilah. Gunalah duit-duit yang bukan pusaka. Okay, lepas selesai jenazah, bayar hutang. Itu yang kata ambil harta pusaka untuk bayar hutang. Kemudian yang keempat tuan-tuan, menyempurnakan sepencarian. Kalau ada tuntutan. Yang ni bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. So persoalan tentang sepencarian ni insyaAllah kita akan bawa ke petang nanti insyaAllah. Okay, kalau ada persoalan-persoalan lah saya akan detailkan. Dan yang kelima seterusnya kalau ada wasiat. 1/3 kepada bukan waris. So insyaAllah kita akan bawa ke petang juga. Kalau ada wasiat, arwah wasiat kepada bukan waris. Bukan waris ni macam anak angkat, anak tiri, anak susuan, cucu daripada anak perempuan. Nanti kita akan belajar dalam slot yang kedua nanti. Kan kita akan kenal bukan waris tu siapa dia. Kalau dia ada wasiat, kadar wasiat tu 1/3, wasiat tu sah. Wajib tunaikan wasiat dulu. So kalau dah settle, sepencarian ada settle, wasiat settle, yang last kali barulah agihkan baki harta tu mengikut hukum faraid kepada waris yang layak. Barulah pergi ayah dapat berapa, mak dapat berapa, isteri berapa, anak berapa, lelaki berapa, perempuan berapa kan.
dan waris-waris lain pun kalau ada berapa dapat. Itu ikut hukum faraid, ikut kadar yang telah ditentukan oleh Allah. So di sinilah kalau nak berlaku takharujlah. Saya tak nak bahagian saya nak bagi ke adik, saya nak bagi ke abang, saya nak bagi ke kakak, kan? Saya nak bagi ke mak. Terpulanglah kepada waris mengikut konsep takharuj tadi. Itu tak salah. Itu last sekali tuan-tuan. Jadi kita nampak flow dia tu bukan maksudnya bila berlaku kematian kita terus nak pergi kepada agihan. Belum lagi. Kena tengok tanggungan si mati ataupun tuntutan daripada waris lain, contohnya isteri atau suami berkaitan dengan harta sepencarian, dan kalau ada arwah masih hidup dia berwasiat. So insyaAllah sepencarian dan juga wasiat ni kita mungkin akan detailkan dalam slot yang ketiga petang nanti insyaAllah. So tuan-tuan, saya rasa setakat tu dulu. InsyaAllah kita break sekejap boleh dalam sekitar 15 minit. Kok tuan-tuan nak sarapan ke apa, kok tak sempat Ustaz Muti InsyaAllah kita akan masuk ke slot yang kedua nanti berkaitan dengan kita kenal waris. Kita kenal waris, bahagian waris, dan kita tengok catat-catat asas waris-waris lah dan bahagian-bahagian mereka insyaAllah. Wallahu alam, serah pada Ustaz Muti, kita rehat seketika. Terima kasih. Jazakallah khair jazak pada Ustaz Husairi. InsyaAllah kita rehat 15 minit. Terpulang nak live ke, lepas tu nak masuk balik ke. Pukul 11 nanti insyaAllah kita akan mula sesi yang kedua insyaAllah.